ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة مناجة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة الأولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun dalam majlis maya ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri diampunkan dosa semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sampai kita kepada bab yang ke-6. Bab yang ke-6 di dalam Akademi Tarikat Tasawuf ini 2.0 pada bab yang dinamakan akan dia hakikat dan ma'rifat. Qala Allah Subhanahu wa taala inna sam'a wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan dan juga fuad berarti getaran dalam hati, adalah demikian. Itu adalah semua perkara itu adalah perkara-perkara yang akan ditanya ataupun akan dipertanggungjawabkan ataupun perkara yang akan ditanya di soal di hari akhirat besok. Kemudian di dalam satu ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah bertakwa dan hendaklah bertakwa oleh sekalian kamu, nescaya wa yu'allimukumullah, dan nescaya Allah yang akan mengajar kamu. Jadi ini setengah daripada syahid apa yang dikatakan tentang hakikat. Di sini kita ada hakikat dan ma'rifah. Kemudian datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Harithah, kaifa asbahta ya Harithah? Nabi bertanya, bagaimanakah engkau berpagi-pagi ya Harithah? Harithah dia kata asbahtu mu'minan haqqan. Jadi dia kata, aku berpagi-pagi aku hal keadaan aku beriman secara hakikatnya, maksudnya secara sebenarnya, hakikatnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzur madza taqul. Hendaklah kau lihat akan apa yang kau cakap. Fa inna likulli syai'in haqiqah, fa ma haqiqatu imanik. Nabi kata setiap sesuatu itu ada hakikat dia. Apakah hakikat iman kau? Jadi barulah dikata azifat nafsi sampai akhir hadis. Jadi dia kata sesungguhnya telah hancur diri aku, maksudnya fana. Dia kata seolah-olah aku melihat akan ahli syurga berziarah-ziarah antara satu sama lain, dan seolah-olah aku melihat ahli neraka diazab di antara mereka itu. Kemudian kata Nabi SAW, dan dikata sampailah dikatakan, dan sehingga aku merasakan tiada beza di antara kaca dan permata. Dia kata begitu. Sampailah Nabi katakan arafta, sesungguhnya engkau telah araf, jadi orang arif, maksudnya engkau sudah sampai kepada itu ma'rifat. Falzam ya Harithah, maka hendaklah engkau tetapkan diri engkau itu, wahai Harithah. Itu salah satu daripada hadis menceritakan tentang hakikat. Kemudian
juga ada satu hadis yang lain yang masyhur kita dengar tetapi kita tak berapa nampak. Sehingga jikalau kedatangan kepada kita fitnah kepada Syekh Ibn Arabi, kita pun tak nampak ada hadis yang seperti itu. Seperti mana perkataan-perkataan Ibn Arabi yang perlu ditakwil, sebenarnya ada perkataan tu pada Nabi SAW. Hadis dia ialah hadis Bukhari yang biasa kita dengar, man adali waliyan faqad atantuhu bil harbi wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahabbtu kuntu sam'an alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsir bihi wa yadahu allati yabtish biha wa rijluhu allati yamshi biha fa in sa'alani la'atiyannahu wa in ista'adani la'izannahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kata Nabi, barang siapa yang memusuhi bagi Nabi kata, sesungguhnya Allah berkata. Ini hadis kursi ya. Hadis kursi maksudnya sesungguhnya Allah berkata. Kata Allah, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi bagi aku akan seorang wali saja, faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengizinkan akan dia tu dengan peperangan. Maksudnya Allah mengisytiharkan peperangan kepada orang yang memusuhi para wali Allah. Wa ma yataqarrabu ilayya al-'abdi mimma bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Jadilah hampir hamba aku itu dengan sesuatu yang aku lebih kasih daripada barang yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya para wali tadi tu sampai kepada Allah bukan dengan amal fardu. Maksudnya bukan bererti bila kita katakan bukan dengan amal fardu, bukan membawa erti tinggalkan amal fardu, tidak, tetapi lebih daripada amal fardu. Jadi dikata Allah mengatakan bahawa mereka itu tidak sampai kepada Allah, maksudnya tidak sampai kepada kasih Allah kasih kepada mereka itu, tak sampai, melainkan melainkan melampaui daripada apa-apa amal yang mimaftaratu alaih, daripada barang yang telah aku fardukan kepada mereka. Sambung Allah lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kata Allah lagi, sentiasalah hamba aku itu menghampirkan diri kepada aku ataupun menjadi orang-orang yang hampir kepada aku bin nawafil, dengan amal-amal yang sunat-sunat, hatta uhibbah, sampailah aku kasih kepada dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bih. Apabila aku kasih akan dia, jadilah aku, tengok perkataan ni, jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengan dia. Ini yang saya nak sebutkan. Allah, Nabi sini cakap Allah jadi pendengaran dia. Benda tu perlu takwil tak perkataan tu? Sedangkan Allah bukannya makhluk, bukan Allah boleh jadi. Jadi dia kata kuntu sam'u alladhi yasma'u bih. Aku jadi akan pendengarannya sampai dia mendengar dengannya. Wa kuntu basarul alladhi yabsir biha. Jadilah aku itu penglihatannya yang dia melihat dengannya, sama ada penglihatan dengan mata kepala ataupun penglihatan dengan mata hati. Wa kuntu yadahu allati yabtish biha, dan jadilah aku tangannya yang dia memukul dengannya, dan jadilah aku kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani, jikalau dia itu meminta kepadaku, la'utiyannahu, nescaya aku sungguh-sungguh memberi kepadanya. Wala in ista'adzani, dan jikalau dia itu meminta perlindungan daripada aku, la'izannahu, nescaya aku sungguh-sungguh memperlindungkan akan dia. Jadi dalam hadis ini juga menunjukkan tentang hakikat. Itulah cara Allah nak beri nampak rapatnya Allah dengan seseorang, sehingga Allah kata aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi kakinya, aku jadi tangannya. Nampak tak? Begitu juga lah orang yang sampai, orang yang mabuk dalam syuhud, dalam hakikat dan ma'rifat, mereka pun akan mengatakan seperti apa yang tuan-tuan belajar ataupun tuan-tuan sudah belajar berkenaan syatahat. Sebab itulah mereka mengatakan tiada yang berada di dalam jubah aku melainkan Allah, dan mereka katakan maha suci aku. Sepatutnya mengatakan maha suci Allah. Jadi kenapa mereka berkata begitu? Kerana syatahat, kerana mabuk, ataupun kerana tertabir, tertutup syariat bila dah terbuka, bila terlalu terang sangat hakikat. Jadi itu sebagai pembukaan supaya kepada musyahidun ataupun kepada tuan-tuan untuk kita masuk dalam bab ini. Baik, sekarang bolehlah tuan-tuan melihat dalam
buku kita, bab yang ke-6, hakikat dan ma'rifat. Tengok pada kotak tu, disebut dekat situ, dia kata hakikat dan ma'rifat perbincangan lanjut, kemudian perbezaan syariat dan hakikat, kemudian kategori hakikat, hakikat tasawuf, hakikat ma'rifat dan hakikatul haqaiq. Hakikatul haqaiq ni maksudnya hakikat apakah yang dikatakan hakikat itu sebenarnya. Kemudian perumpamaan 4 serangkai menurut Al-Imam Muhammad Zaki dan Syekh Ahmad Al-Fatani. Baik. Tuan-tuan buka pada muka surat kita ambil pada muka surat 125 dulu. Ambil pada perenggan yang kedua ya. Perenggan yang kedua. Dekat atas ni tuan-tuan. Dekat atas ni pada pendahuluan tu dia ada sebut dekat situ perkataan tiap-tiap syariat itu hakikat dan tiap-tiap hakikat itu syariat. Dekat sini saya ringkaskan kisahnya. Kita ada empat bahagian ataupun 4 juzuk ataupun 4 martabat yang selalu disebutkan oleh ulama sufi kita. Jadi dikatakan yang pertama itu adalah syariat, yang kedua itu adalah tarekat, dan yang ketiga itu adalah hakikat, dan yang keempat itu adalah ma'rifat. Jadi syariat ialah barang yang Allah turunkan daripada barang yang Allah turunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai ia kepada kita melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perintah dan larangan, maka itu dinamakan syariat. Adapun tarekat itu adalah beramal dengan syariat. Beramal dengan syariat ni bukan kita katakan kita dah sembahyang ke, dia bukan begitu. Maksud beramal dengan dalam syariat di sisi ulama sufi adalah beramal dengan kesempurnaan dia. Maksudnya tidak boleh, kalau di dalam syariat itu Nabi membawakan tentang ikhlas, maka ikhlas tu dibawa dalam tarekat. Jadi bukannya kalau kita kata di dalam syariat itu ada bawa tentang sembahyang, maka di dalam tarekat kita sembahyang je. Dia tak begitu. Jadi sebab itulah kita ada yang disebut setengah-setengah ulama kita ataupun Syekh Abdul Qadir sendiri ada menyebut dalam Sirrul Asrar, ataupun beberapa ulama kita menyebut dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab tasawuf mereka, ada perbezaan di antara solat tarekat dengan solat syariat. Ada haji tarekat, ada haji syariat, ada zakat syariat, ada zakat tarekat. Jadi dekat situ ada beza dia. Ada di antara beza-beza yang disebut dekat situ adalah antaranya waktu, antaranya cara beramal. Sebab cara beramal puasa tarekat dengan cara beramal puasa syariat tak berbeza. Sebab yang dikendaki dengan puasa syariat ialah menahan daripada lapar, tetapi yang dikendaki dengan puasa tarekat ialah menahan daripada lalai. Jadi ketika berpuasa, kedua-dua ni kena jalan. Jadi cara kita memakai ialah, cara kita memakai bukan kita kata ini puasa syariat ni, ini bukan standard kita. Kita tak kata gitu. Cara pakai, cara sebenar ulama sufi memakai. Ini bukan, dia kata ada puasa tarekat, ada puasa syariat, ada puasa tarekat. Jadi bukan cara kita bila kita kata ini puasa syariat. Oh ini bukan kita punya ni. Kita puasa tarekat. Jawapan dia, cara pakai dia bukan begitu. Cara pakai dia, ini puasa syariat yang wajib atas kita dan ini puasa tarekat yang wajib atas kita. Jadi kedua-duanya ada. Sebab tu dekat perenggan yang pertama tu, kalau tuan-tuan tengok, dia kata tiap-tiap syariat itu hakikat dan tiap-tiap hakikat itu syariat. Itu je yang saya nak sebutkan supaya tuan-tuan faham kenapa dikatakan syariat itu hakikat, hakikat itu ma'rifat, hakikat itu juga syariat. Sebab kedua-duanya itu adalah agama. Apabila menyempurnakan 3-4 ni, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, 4 ni sempurna, barulah kita mendapat kesempurnaan agama. Jadi kalau kita dapat satu daripadanya, sama ada kita dapat syariat saja, maka kita dapat kekurangan agama. Kalau kita dapat hakikat saja, tak ada syariat, kita sebenarnya sudah terkeluar daripada agama. Jadi kafir zindik. Jadi sebab tu nak kena ada 4 ni barulah dikatakan agama. Oleh kerana 4 ni digabungkan, barulah dikata ad-din adalah agama. Sebab itulah dekat sini dikatakan tiap-tiap syariat itu adalah hakikat dan tiap-tiap hakikat itu adalah syariat. Okay, begitu ya. Jadi itu perenggan yang pertama. Baru kita masuk perenggan yang kedua tu, yang tu kita baca sikit. Kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif hafizahullah taala, tarekat adalah latihan untuk menempatkan
untuk menempatkan diri setingkat demi setingkat lebih tinggi dan lebih dekat kepada Allah, kepada Tuhan, ya. Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata bahawa semua tarekat itu akan tidak berhasil jika tidak dilakukan sepanjang ajaran Nabi yang merupakan sumber tarekat. Al-Khadimi berkata bahawa tarekat itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam ilmu mukasyafah yang memancarkan nur cahaya ke dalam hati murid, sehingga dengan nur itu terbukalah baginya segala sesuatu yang gaib daripada ucapan-ucapan nabinya dan rahsia-rahsia Tuhannya. Ilmu mukasyafah tidak dapat dipelajari, tetapi diperolehi dengan riabah dan mujahadah yang merupakan pendahuluan bagi petunjuk hidayah Tuhan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya bahawa mereka yang berjuang itu berjihad untuknya akan ditunjukkan jalannya. Baik, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh kepada jalan kami, nescaya kami akan buka segala jalan-jalan kami. Baik, dekat sini tuan-tuan dia ada menyebutkan, dia kata Al-Imam Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dia mengatakan bahawa tarekat tu, dia kata bahawa semua tarekat akan tidak berhasil. Semua tarekat akan berhasil melainkan dengan mengikut syariat. Jadi satu saya katakan tadi, empat ni tadi dia itu adalah agama. Jadi mustahil satu orang itu jika dia menyangka diri dia itu tinggi dengan tarekat tetapi tidak menyempurnakan syariat dia, maka sebenarnya dia orang yang terbuang. Jadi bukan dia daripada ahli tarekat sebenarnya, kerana tarekat itu sendiri adalah menyempurnakan syariat. Cuma di dalam tarekat ini disebut kat sini ialah nur. Tengok, ya. Tarekat itu adalah mana tadi? Ilmu, dia kata tarekat itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam ilmu mukasyafah. Dia kata tarekat itu sudah termasuk dalam ilmu mukasyafah. Setengah daripada ulama menyebutkan seperti itu, setengah daripada ulama tidak menyebutkan seperti itu. Sebab kalau di sisi kita, kalau saya sebut apa yang saya beramal, ya, sebab saya di dalam Naqsyabandi, katakan kalau lah di antara tuan-tuan ada yang orang Naqsyabandi ke, dalam Naqsyabandi kita ada, katakanlah kalau siapa yang berada dalam Naqsyabandi, kita ada 36 mata pelajaran. Jadi 36 mata pelajaran tu yang dinamakan tarekat itu, inilah dia 36 mata pelajaran. Tetapi daripada 36 mata pelajaran ini ada 8 ataupun 9 yang belah atas tu, atas sekali tu 9 yang paling atas sekali tu, itu dah masuk kepada perihal baqa'. Itu dah masuk kepada perihal baqa'. Bawah daripada ni nama dia muraqabah. Jadi dekat situ kita ada 1, 2, 3, 4. Kalau tak saya 1, 2, 3, 4. Lepas daripada 4 ni semua 4, 9, 13. Jadi ada 23. 23 ni semua muraqabah. Jadi muraqabah selain daripada yang lepas untuk sampai ke mata pelajaran yang 30 sampai 36, 29, 30, 36 tu, yang muraqabah ni semua dekat sinilah berlakunya kasyaf. Jadi kalaulah dikatakan bahawa tarekat itu adalah ilmu kasyaf, boleh diterima sebab berlaku kasyaf tu dekat muraqabah. Sebab kasyaf dia bukan tempat bertetap. Kasyaf ni dia bukan tempat bertetap sebab dia bukan maksud. Kasyaf ni juga bukan tempat untuk merasa sebab dia bukan maksud. Adapun kasyaf itu adalah satu ahwal, lagi akan datang kita sebut dalam kitab kita ni, satu ahwal yang berlaku pada si murid untuk mempertetapkan akan takut dia, mempertetapkan akan takwa dia dan mempertetapkan akan syuhud dia, bergantung kepada perihal yang berlaku kepada seseorang murid itu. Jadi dengan kasyaf itulah membuka membuka tirai hati dia sehingga dia dapat melihat sesuatu ataupun apa-apa daripada kejadian ataupun apa-apa daripada pemandangan yang boleh membawakan dia kepada takwa. Sebabnya ialah apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ittaqullah. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala juga ialah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi Allah suruh kita takut. Jadi kesimpulannya apa yang disuruh, apa maksud yang dikehendaki ialah supaya takut. Jadi salah satu daripada perkara yang boleh membuka ataupun yang boleh membantu ataupun yang berfungsi ataupun yang bekerja ataupun yang bertugas untuk membuka ketakutan tu adalah kasyaf. Jadi sebab tu dekat sini dia kata ilmu mukasyafah. Jadi saya sebut mukasyafah dekat sini
ialah mukasyafah, bukan mukasyafah yang berada di atas mata pelajaran yang atas tadi. Satu saya kata tadi, boleh juga kita katakan ilmu tarekat itu ilmu mukasyafah, tapi sebenarnya tarekat biasanya belum boleh sampai kepada mukasyafah. Dengan muraqabah semata-mata dia tak sampai kepada hakikat mukasyafah. Sebab mukasyafah ni kalau dalam mata pelajaran kita, selepas daripada muraqabah yang 20 ni dah sampai kepada mata pelajaran yang ke 28, macam tu lebih kurang 28, mata pelajaran yang ke-9 tu, mata pelajaran yang ke-10 tu dah masuk musyahadah. Lepas musyahadah barulah mutali'ah, mujalisah, mukafahah, kemudian baru dah sampai second last, baru sampai mukasyafah. Lepas mukasyafah barulah ada mata pelajaran yang nama dia tajalliyat. Jadi nak sampai kepada mukasyafah yang sebenar ialah melepasi makam muraqabah. Jadi mukasyafah tu adalah mata pelajaran yang ke-35. Jadi nak sebut mukasyafah yang sebenar jauh sebenarnya. Mukasyafah yang sebenar itu jauh. Okey. Jadi dekat sini dia kata boleh juga disebut sebagai mata pelajaran mukasyafah, tetapi bukan mukasyafah yang diistilahkan, tetapi mukasyafah yang dilurahkan. Maksudnya mukasyafah ni maksudnya terbuka untuk berfungsi untuk mendatangkan ketakutan yang berlaku di dalam muraqabah dia, sampailah dia ketika berada dalam muraqabah tu dia tetap itulah baru yang dinamakan maqam. Daripada maqam itu akan berubah-ubah ahwal sampai berubah-ubah maqam, barulah sampai kepada yang betul-betul dikatakan mukasyafah yang belah atas tadi. Jadi dikata mukasyafah yang memancarkan nur cahaya ke dalam hati murid sehingga dengan nur itu terbukalah baginya sesuatu yang gaib. Ini dikatakan tadi kan sesuatu yang gaib bagi, maksudnya dengan mukasyafah itu dia dapat melihat benda yang gaib. Apakah benda yang gaib itu? Benda yang gaib itu seumpama alam kubur, benda yang gaib itu seumpama neraka, benda yang gaib itu seumpama syurga, benda yang gaib itu seumpama kebun-kebun syurga di dalam kubur. Jadi itu antara perkara-perkara gaib yang biasa berlaku pada si murid, sama ada murid itu berada di dalam suluk secara khas ataupun murid itu berada di dalam suluk secara umum. Suluk secara khas ialah seperti dia berkhalwat bersama dengan guru dia, maksudnya guru dia memimpin dia di zawiyah ke ataupun di mana-mana rumah suluk. Jadi dia mendapatkan perkara itu di dalam perihal suluk secara khas. Adapun suluk secara umum, selepas dia keluar daripada suluk tu, ketika dia berjalan keluar, mata hati dia masih belum tertutup, tak terhijab. Jadi hasil daripada penyucian hati dia ketika dia berkhalwat, mata hati tu sentiasa terbuka, sampai dia dekat luar pun dia boleh lagi melihat, dia boleh lagi merasa takut tentang alam kubur, dia boleh lagi melihat tentang sesaan kubur, seperti mana Sayyidina Harithah yang saya sebutkan tadi dalam hadis, ataupun dia mendengar orang menjerit dalam kubur, nampak tak nampak, tapi sentiasa mendengar. Jadi pendengaran dia pada masalah yang dekat depan dia ni menjadi tumpul, pendengaran dia tentang alam ghaib menjadi tajam, penglihatan dia kepada alam biasa ni menjadi tumpul, penglihatan dia kepada alam ghaib menjadi tajam. Syahwat dia kepada at-tasyahi, maksudnya dia punya keinginan, raghabah dia kepada alam dunia ni menjadi tumpul, raghabah dia kepada alam akhirat menjadi tajam. Jadi sebab tu kadang-kadang mereka ni tak teringin nak makan sebab raghabah tu tumpul. Raghabah tu tumpul. Mereka pun tak perasan, tetapi mereka gantikan masa untuk mereka ada raghabah untuk makan ataupun ada raghabah untuk bersama dengan isteri, digantikan semuanya raghabah untuk bersama dengan Allah. Itu sebabnya mereka berzikir lama tak ada masalah. Jadi zikir sampai 5 jam daripada pukul 12 sampai pukul subuh tak ada masalah, sebab benda seronok. Ini selalu saya misalkan ketika orang bertanya, tak bosan ke berzikir sampai subuh kan, daripada isyak satu wuduk je sampai subuh, tak bosan ke? Jadi jawapan kita sama je seperti mana-mana orang. Saya tak tahulah tuan-tuan dulu pernah rasa ke tak pernah rasa, zaman telefon pakai tali dulu kan, ataupun zaman telefon booth dulu, orang kan selalu pergi dekat telefon booth, pondok telefon tu telefon makwa kan, dan dia telefon dekat situ berjam-jam, telinga dah kebas pun tak rasa, telinga dah kebas tak rasa, sebab seronok sembang. Ataupun kemudian sampai pada satu zaman, saya rasa tahun 80-an kan, kita dah tahun dekat 90-an saya rasa, dekat dah waktu tu tahun 90-an saya rasa, masuk telefon dalam rumah dah. Bila masuk telefon dalam rumah, kita pun telefon dalam rumah lah pula. Jadi bila telefon dalam rumah, ketika bercakap dengan makwa katakan,
Juga seperti yang saya sebut tadi, telinga kebas pun tak rasa apa-apa. Kadang-kadang kita sembang daripada malam sampai ke subuh pun sama juga. Jadi macam mana orang-orang yang berzikir itu dia boleh zikir daripada malam sampai ke subuh? Sebab cerita dia leka di dalam zikir tadi tu. Sebab tu saya katakan tadi, raghabah dia kepada dunia kurang. Raghabah untuk tidur kurang sebab seronok dengan berzikir tadi tu. Seronok dengan berkata-kata dengan Allah, menyebut-nyebut Allah, seronok tu sebab macam-macam sebab seronok. Kadang-kadang seronok tu sebab sedap menyebut Allah, dia berikan enak. Tapi kadang-kadang sebut Allah tu lama sebab takut. Bila sebut sekali rasa macam puas, bila terdiam sekejap rasa macam tak takut. Jadi itu sebabnya sebut lagi. Jadi sebut lagi tu dia tak perasa masa berjalan sampailah dia tu sampai subuh. Jadi sampai subuh. Jadi ini setengah daripada perkara-perkara yang jadi hasil daripada ni tadi. Bila apa tadi dia kata? Dia nampak sesuatu yang gaib. Jadi bila dia nampak sesuatu yang gaib tadi tu menyebabkan keinginan dia untuk dunia kurang, keinginan dia untuk akhirat bertambah. Dan dia kata ilmu mukasyafah ni, dia kata maksudnya ilmu hakikat ni, ilmu mukasyafah ni tidak dapat dipelajari dan tidak dapat tetapi diperolehi daripada riyadhah. Baik, ini pun saya suka nak sebut juga. Dia kata ilmu mukasyafah ni ataupun ilmu hakikat. Ilmu mukasyafah ni sebenarnya dah masuk hakikat lah sebenarnya. Kalau saya sebut tadi, kalau mukasyafah yang dekat second last tu, itu dekat situlah dunia tempat permainan dia. Jadi ilmu mukasyafah ni dia kata bukan didapat dengan belajar, tak dapat dengan belajar, tetapi didapat daripada riyadhah. Riyadhah ni maksudnya latihan. Itulah sebab dia kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada baca Sirul Asrar, di dalam Sirul Asrar tu dia ada sebut wal arifu yaqul madunahu fal arifu yaqul madunahu wal alimu yaqul ma fawqahu. Dia kata orang arif biasanya cakap perkara-perkara yang rendah-rendah. Orang arif, waliullah lah, wali-wali. Wal alimu yaqul ma fawqahu. Dan orang-orang yang maksudnya orang-orang yang ada maklumat tentang ilmu hakikat ni, dia ada maklumat je, dia bukan orang arif, tapi dia ada maklumat, dia dengar cerita-cerita, yaqul ma fawqahu. Dia akan cakap benda-benda yang tinggi-tinggi. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia kata ilmu hakikat itu tidak boleh dipelajari, dia mesti melakukan riyadhah. Itu sebabnya para wali-wali dia mengajak orang masuk tarekat, dia tak mengajar orang kitab hakikat. Dengan sekali lagi saya sebut ya, wali-wali ni dia mengajak orang masuk tarekat, dia tidak mengajar ilmu hakikat. Sebab ilmu hakikat dia bukan bangsa ajar. Gambaran dia tu kita boleh beri contoh apa yang disebut sedikit yang disebut di dalam di dalam kitab Syekh Abdul Qadir pun ada sedikit. Kemudian kalau dalam Futuhatul Makkiyah pun ada, ataupun yang paling mudah untuk kita iaitu kitab Durrus Tamin, Durrun Nafis. Durrun Nafis tu perlu ada guru baca dia. Kalau tak ada guru nanti tak faham. Sebab dekat situ kita ada orang yang membaca Durrun Nafis ni, ilmu fardu ain dia pada masalah usuluddin kena fardu kifayah. Kalau fardu ain tak boleh. Durrun Nafis tu nak baca Durrun Nafis, ilmu akidah yang usuluddin sifat 20 tu, orang yang nak mengajar tu ilmu sifat 20 dia mesti dah sampai tahap fardu kifayah, baru dia boleh mengajar Durrun Nafis. Dan Durrun Nafis tu kalau nak mengajar Durrun Nafis juga mesti orang tu orang yang dah melalui, mesti orang tarekat. Kalau bukan orang tarekat, dia bukan daripada syekh tarekat, tak boleh mengajar benda tu. Sebab dia punya cerita tu habis mata pelajaran. Jadi siapa yang tak habis mata pelajaran memang tak akan boleh ajar kitab Durrun Nafis, dan dia akan jadi terbalik. Dekat peringkat permulaan Durrun Nafis tu dia ada sebut tentang masalah 4 mazhab, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahli Kasyaf. Jadi dekat situ kalau tak pandai, tak faham, nanti kita ingat yang Ahli Kasyaf ni terkeluar daripada Ahlussunnah. Kemudian yang diintikadkan oleh Ahli Kasyaf pada masalah zat dan sifat, nanti kita tersalah faham, nanti kita ingat Ahli Kasyaf dia merasakan seperti dia berintikad seperti Mu'tazilah. Jadi sebab tu saya kata perlu ada guru padanya. Cuma yang saya sebutkan gambaran daripada ilmu hakikat tu bolehlah nak didapatkan pimpinan daripada secara gambaran daripada kitab yang saya sebut tadi, iaitu kitab macam Sirul Asrar, kemudian Durrun Nafis lah. Cuma Durrun Nafis ni dia sangat berat. Dia bukan berat ya tuan-tuan, dia sangat berat, dia jauh berat dia daripada Sirul Asrar. Jadi sebab tu saya katakan dia perlu kepada guru yang betul-betul memimpin. Sebab istilah dalam tu diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Nafiz Al-Banjari, dia terjemahkan betul-betul daripada perkataan, daripada bahasa Arab. Jadi kalau kita tak mahir nahwu, tak mahir saraf, tak mahir balaghah, macam mana nak mempercantik, macam mana nak beri tafhim, mafhum daripada i'rab, itu kacau nanti. Jadi
Begitu ya. Jadi itu baru pada masalah ilmu alat, belum masuk lagi pada masalah pengalaman seseorang itu di dalam masalah tarikat. Jadi sebab itulah dikatakan dalam Sirul Asrar tadi, dia kata wal arifu yaqul ma fawqa ma dunahu wal alimu yaqul ma fawqahu. Jadi orang yang alim betul-betul, orang yang arif waliullah akan sebut benda yang rendah-rendah. Apa yang rendah-rendah? Dia ajak orang beramal. Sebab apa nak ajak orang beramal? Sebenarnya dia nak sampaikan orang kepada hakikat. Tapi hakikat tak boleh sampai dengan mari sini aku ajarkan kau sebagai apa itu hakikat, apa dia mengenal Allah. Kenal tak Allah, senang tak kenal Allah? Dia bukan gitu. Jadi nak mengenal Allah ni mesti berjalan. Mesti berjalan. Sebab tu dia katakan mengenal Allah ni bukan belajar 1-2 jam, bukan belajar setahun. Dia bukan belajar. Dia berjalan. Maksudnya kita mesti keluarkan dulu dunia daripada hati kita. Dunia tak keluar takkan jadi hakikat dia. Jadi kena kena berjalan. Jadi sebab tu ulama mengajak mari masuk tarikat. Bila masuk tarikat jadi murid kami kan, dia kata. Jadi mereka pun mendidik kita. Jadi kita pun duduk di bawah dia. Kita pun cakap ayah ada begini macam mana, ayah begini macam mana, begini macam mana. Saya begini, saya hati saya begini. Saya malas begini. Saya syahwat begini. Saya segala kita punya keinginan, kita punya raghabah kepada dunia, kita adukan kepada guru. Jadi guru yang akan memimpin kita. Bila dah dipimpin pula, bila semua masuk di bawah pimpinan, bukan semua pula sampai kepada hakikat, bukan semua. Cuma jalan nak sampai kepada hakikat itu memang jalan dia ialah jalan tarekat. Apa dia maksud tarekat? Mengamal syariat dengan sesempurna mungkin. Maksudnya beramal syariat tu dengan ikhlasnya, dengan ketiadaan riaknya, dengan ketiadaan sombongnya, dan dengan ketiadaan segala unsur-unsur dunia. Hanya yang diharapkan ilahi anta maksudi wa radha kama talubi. Wahai Tuhan, engkau lah yang aku maksudkan dan keredaan engkau lah yang aku tuntut. Jadi amalkan syariat dengan sesempurna perintah daripada agama kita, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dikatakan tak dapat hakikat itu melainkan dengan riyadhah. Manakala bagi orang yang rendah, bagi orang yang bukan wali-wali, mereka suka menunjuk yang mereka itu pandai ilmu hakikat dengan pembacaan. Jadi dia baca kitab Ibn Arabi dan dia terjemahkan. Kemudian dia baca daripada beberapa, contohnya dia baca kitab Durrun Nafis. Durrun Nafis ni bahaya sebenarnya kalau baca. Kalau orang tak pandai lah, kalau orang yang tak lalu, kalau orang yang bukan daripada tak dapat pimpinan daripada guru sebenar. Maksudnya tak dapat pimpinan daripada guru, macam mana mentauhidkan Allah Ta'ala ni, macam mana masuk dalam tarekat ni, masuk dalam hakikat ni, dan membawa syarat syariat, syarat membawa syarat syariat dengan menenggelamkan dan dengan mengharamkan diri di dalam hakikat. Kalau tak pandai, salah orang. Jadi katalah dia tu membaca kitab Durrun Nafis, kemudian dia baca beberapa kitab Arab daripada beberapa gambaran daripada ilmu hakikat, maka dia pun mengajar. Bila dia mengajar tu dengan lidah dia. Jadi bila dia mengajar dengan lidah, dia pun menceritakan tentang hakikat Allah ni begini. Apa dia hakikat mati sebelum matimu tu qabla an tamut. Matikanlah diri kamu tu sebelum kamu mati. Jadi dia pun mensyarahkan dengan memakai falsafah. Ini yang lahir falsafah ni. Ketika dia mengajar tu, ini yang lahir falsafah. Jadi bila lahir falsafah sampai dia kata siapa yang melihat tu dia lah. Walaupun perkataan yang disebut itu betul, tetapi cara dia menggambarkan tu akan salah apabila dia bukan terdiri daripada ahli tarekat dan apabila dia bukan terdiri daripada ahli syariat. Kalau kita nak kenal sebenarnya orang yang berdiri daripada ahli tarekat ataupun syariat, walaupun disebut di dalam syarat syekh itu, tiadalah syarat syekh itu sampai orang tu mesti jadi mujtahid ataupun alim besar dalam ilmu syariat. Memang tak sampai, memang tak perlu kepada sebegitu. Tetapi sekurang-kurangnya dia mesti tahu ilmu fardu ain ataupun mana-mana tempat yang dia perlu tahu pada fardu kifayah seperti ilmu akidah. Ilmu akidah kena fardu kifayah, ilmu fardu ain, ilmu fikih tak apa fardu ain. Jadi ilmu akidah dengan ilmu tasawuf dia mesti fardu kifayah. Dia mesti dah lalu, dia mesti dah lebih daripada orang. Baru dia boleh faham dengan fahaman yang sebenar. Baru dia boleh ada cermin dalam hati dia boleh ajar. Yang kita katakan hakikatnya tadi. Baik, jadi bila dia mengajar, kemudian dia mengajar dalam sejam, 2 jam, 3 jam ataupun 5, 6, 7 bulan, kemudian dia kata senang tak mengenal Allah. Suka saya nak sebutkan, mengenal Allah ni bukan pakai 2-3 tahun, bukan. Bukan pakai 2-3 tahun. Sebab mengenal Allah ni dia pakai perjalanan. Jadi mengenal Allah ni dia ada masuk dan cabut dia. Kadang-kadang orang tu mengenal hanya 1 saat je, tapi dengan 1 saat itulah dia membawa syariat dia sampai dia mati. Sebab kenalan yang kita dapat kat sini, suka saya nak sebut, bukan kenalan daripada ilmu.
dia dapat kenalan daripada rasa. Tak dapat nak mendapatkan kenalan daripada rasa, melainkan seorang tu mesti melatih diri dia untuk merasa, membuka pintu hati dia tu, tunas untuk merasa. Tak dapat nak mendapatkan tunas tu melainkan dengan riyadhah, seperti mana yang disebut dalam kitab ni tadi. Jadi itu supaya kita mengetahui dulu pendahuluan bahawa hakikat tak boleh dapat melalui pengajaran lidah, tak boleh. Dia mesti dengan perjalanan. Jadi itu saya simpulkan tadi ya. Jadi orang-orang arif biasanya memang mengajak orang untuk beramal dan riyadhah. Orang-orang yang pura-pura tahu, biasa dia akan sembang yang tinggi-tinggi. Jadi orang yang benar, orang wali sembang rendah, orang yang pura-pura sembang tinggi. Jadi sebab tu kita ikut yang aulia tadi tu. Jadi apa yang mereka ajar, itu yang kita buat. Baru kita masuk dekat bawah. Perbezaan besar antara tarekat dan hakikat tidak ada tetap perbezaan besar antara tarekat dan hakikat tidak ada, tetapi bahkan sambung menyambung antara satu sama lain. Ini semua sama macam mana yang saya sebut tadi, sebab syariat, tarekat, hakikat, marifat itu adalah agama. Kemudian dikata apabila seorang telah mencapai akhir pekerjaan suluknya, ilallah, fillah, ilallah dan fillah ya. Ilallah kepada Allah, fillah itu pada Allah, pasti dia akan tenggelam dalam lautan tauhid irfan. Irfan ni maksudnya makrifat. Sehingga zatnya selalu dalam pengawasan zat Tuhan dan sifatnya. Selalu dalam pengawasan sifat Tuhan. Ketika itu orang tersebut fana dan lenyap dalam satu keadaan ma'asiwallah ya, ma'asiwallah. Apa yang bersifat bukan Tuhan. Jadi dia tak nampak apa yang selain daripada Allah, dia tak nampak. Ia bukan melihat dalam wujud alam ini kecuali Allah. Ia tidak melihat ya dalam wujud ini melainkan Allah. Terus ambil bawah sikit, bukan, mana tadi? Kecuali Allah. Fana dalam tauhid ini sebenarnya sudah disindirkan di dalam sebuah hadis. Orang-orang yang muqarrabin tidak dapat mendekati Tuhan dengan hanya menjalankan segala ibadat yang diperlukan, tetapi difardukan ya, sepatutnya yang diperlukan tu tuan-tuan betul kan? Yang diperlukan tu betul kan, difardukan. Tetapi mereka dapat mendampinginya dengan memperbanyakkan ibadat sunat. Demikian banyaknya hingga Tuhan mencintainya, dan apabila Tuhan mencintainya, pendengaran Tuhan menjadi pendengarannya dan pandangan Tuhan menjadi pandangannya. Jalin menjalin, ini dikatakan jalin menjalin. Dan oleh kerana itu tarik ilmu irfan, keadaan jamal dan kamal berjalin menjadi satu, dan apabila ia sudah menjadi satu, tidak ada lagi yang batil di depan dan di belakang. Tidak ada lagi yang menyeleweng pada permulaan dan kesudahan. Seluruh alam tidak dapat mengubah lagi sesuatu yang sesudah merupakan hasil daripada rahsia Tuhan itu. Pengarang kitab Jami'ul Usul mengulang ucapan Taftazani ini dan menekankan kepada hubungan yang erat antara tarekat dan hakikat. Okey, sini saya rasa tak ada apa dah. Okey, baru terus kita masuk dekat sini ya. Hakikat tasawuf, hakikat tarekat, hakikat marifat dengan hakikat hagaib. Tuan-tuan masuk kepada muka surat 127. Ataupun tuan-tuan tengok sekejap dekat muka surat 127 tu, perenggan yang kedua. Perenggan yang pertama dekat atas sekali tu ialah sambungan daripada perenggan muka surat 126. Ambil perenggan yang kedua tu, hakikat membuka kesempatan bagaimana salik mencapai maksudnya, iaitu mengenal Tuhan, ma'rifatullah dan musyahadah nur tajalli. Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa tajalli itu terbuka nur cahaya yang gaib bagi hati seseorang, dan sangat mungkin bahawa yang dimasukkan dengan tajalli di sini iaitu yang mutajalli, tidak lain daripada Allah. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Qushairi dikala dia menerangkan perbezaan antara syariat dan hakikat, iaitu bahawa syariat itu adalah kesungguhan dalam ubudiyah, sedangkan hakikat itu adalah musyahadah rububiyah, atau melihat rububiyah. Rububiyah ni maksudnya pentadbiran. Maksudnya dekat situ, maksud rububiyah ni tuan-tuan boleh dhabit dekat situ ialah tauhidul af'al, tauhidus sifat, tauhidul af'al, tauhidul asma', tauhidus sifat dan tauhiduz zat. Empat perkara ni seperti mana yang saya telah sebut pada pertemuan yang telah lalu, empat perkara ni nama dia makam muraqabah, ataupun dia tu berada di dalam makam fana. Jadi selepas daripada fana baru sampai kepada makam baqa'. Makam baqa' tu baru yang dinamakan musyahadah. Itu dia katakan. Cuma suka saya sebut ya tuan-tuan, setengah daripada pelajaran-pelajaran yang kita terima kadang-kadang daripada para wali-wali ataupun para guru-guru kita,
dia memberi kepada kita mata pelajaran yang katakanlah kita dapat mata pelajaran sampai habis. Suka saya ingatkan bahawa walaupun mata pelajaran kita tu habis, kita bukan daripada ahli mata pelajaran tersebut. Jadi janganlah bila kita sampai kepada musyahadah kita menganggap kita dah wali besar. Jangan begitu. Sebab mata pelajaran tu menunjukkan cara riyadhah tu, macam mana nak dapat, macam mana nak sampai. Jadi setengah daripada orang-orang yang Allah pilih maka dia dapat, setengah daripada orang-orang yang Allah pilih maka dia tak dapat. Jadi ada orang yang Allah beri, ada orang yang Allah tak beri. Terkadang Allah memberikan perkara-perkara tersebut bergantung kepada siapa diri kita. Contohnya, jikalau kita tu adalah ulama, biasanya kebarangkalian untuk mendapat tu adalah sebab ulama ni tugas dia untuk membetulkan diri dia dan membetulkan masyarakat. Tetapi katakan kita tu seorang sultan, kita berhajat kepada apa? Kita berhajat kepada pentadbiran. Jadi pentadbiran tu tak boleh dipimpin oleh orang yang jazbah, tak boleh. Ataupun nak menjadi guru, ataupun orang-orang yang jazbah. Jazbah ni nanti kita akan masuk juga dalam ni. Kita ada orang yang sampai kepada Allah dengan jalan suluk. Suluk ni maksudnya berusaha. Ambil talqin, ambil bai'ah, kemudian datang hari Khamis malam Jumaat, kita ada zikir macam mana macam mana yang tuan-tuan beradab berlaku di Sahah Ja'fariyah. Jadi ada zikir tu kita buat setiap minggu, kita datang buat, kita buat zikir tu dengan guru mursyid kita tu. Jadi bila kita duduk di dalam latihan dia, tu menjadi sebab ataupun menjadi faktor ataupun menjadi perjalanan ataupun landasan untuk kita sampai kepada hakikat. Tetapi ada orang yang dia bukan daripada jalan begitu. Maksudnya dia tak mengambil bai'ah pun. Dia tak mengambil bai'ah dan dia pun tak tahu tentang jalan-jalan tarekat ni, dia pun tak tahu. Tetapi ada yang Allah beri kepada dia tu, tiba-tiba dia mendapat jazbah, dia sampai kepada Allah. Tetapi orang yang dapat dengan jalan jazbah tidak boleh menjadi mursyid. Orang yang dapat daripada jalan jazbah tidak boleh menjadi mursyid. Istimewa kalau jazbah dia tu adalah jazbah yang menjadikan dia tu seperti orang tak siuman, lagi tak boleh jadi mursyid. Kita hanya boleh mengambil berkat daripada dia, tidak boleh mengambil nasihat daripada dia. Kalau ada orang-orang yang jazbah daripada orang-orang yang daripada kurun keemasan seperti Uwais Al-Qarni, itu cerita lain. Uwais Al-Qarni itu cerita lain. Jadi kita ulama-ulama sufi kita ada memperbahaskan tentang zaman keemasan, siapa yang menerima jazbah, yang dipakai jazbah dia tu. Salah seorang daripadanya juga Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi jazbah-jazbah itulah. Ada pun kalau jazbah, ada orang mendakwa zaman sekarang kalau orang mendakwa jazbah tak boleh pakai perkataan dia. Kalau kita nampak daripada zahir dia, nampak betul dia punya jazbah dia, sebab zauq ni boleh lihat dekat muka. Muka seseorang guru tu kita boleh nampak ada zauq tu ke tak ada zauq. Jadi kadang-kadang kita nampak kepada orang ni, ada orang gila, muka dia tu ada zauq, kita tahu dia tu ada jazbah, ada keimanan dia tu. Jadi ada perasaan dia tu. Tapi perkataan dia tak boleh diambil sebab dia orang jazbah. Biasanya perkataan orang jazbah ni penuh dengan syatahat. Jadi nasihat dia tidak boleh diambil, tapi barokat boleh ambil. Kita nak bagi makan kepada dia ke, ataupun kita minta didoakan ke, boleh kita buat begitu. Tapi untuk menjadikan dia seorang mursyid, tak boleh. Jadi itulah dia perbezaan orang jazbah dengan orang salik. Jadi itulah dia, itu perihal tentang orang-orang yang dikatakan melihat akan musyahadah rububiyah dengan hatinya. Dalam tarekat orang memperbaiki ibadah, dalam hakikat orang memperhalus hidup dalam mencapai maqamat ahwal. Dikata dalam tarekat orang memperbaiki ibadah maksudnya ibadah zahir kita tu kita bancuh dengan ikhlas dan kita bancuh dengan takwa. Adapun sampai kepada makam hakikat, dekat situ kita sebenarnya dekat sini dia kata menjaga ahwal kan. Ahwal dengan maqamat ni sebenarnya pada masalah tauhid. Sebab tu dibezakan oleh ulama-ulama sufi, tauhid ahli sufi dengan tauhid ahli syariat tak sama. Tauhid ahli sufi dengan tauhid ahli syariat, ahli usuluddin tak sama. Sebab tu pernah dikatakan sesungguhnya tauhid usuluddin itu mempunyai syirik. Ulama sufi cakap gitu. Tauhid usuluddin itu mempunyai syirik. Jadi sebenarnya tak syirik pun, tetapi di sisi ahli sufi memang mereka tu bayangkanlah, terlupa pun mereka katakan maksiat. Kalau di sisi syariat fiqah terlupa tak maksiat kan. Tetapi pada ahli sufi terlupa itu adalah maksiat. Jadi pada mereka itu memang perkataan mereka itu memang berhajat kepada takwil. Jadi tak dapat nak mentakwilkan perkataan-perkataan mereka, mesti daripada ahli mereka juga. Jadi sebab tu perkataan-perkataan mereka tu jangan kita pinjamkan kalau kita tak sampai. Jangan memandai-mandai pinjam kalau kita tak sampai. Kalau tidak, jadilah kita
wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan ni maksudnya kita pula yang menjadi ejen untuk menyesatkan orang. Jadi itu ya. Jadi dia katakan menjelaskan, dia kata yang akan kita bicarakan dalam bahagian tersendiri setelah seorang sufi itu menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan hakikat itu segala macam penjelasan. Penjelasan ni kenyataan, benda yang nyata dalam hati dia mengenai kebenaran sesuatu. Seperti syuhurul asma, memahami rahsia-rahsia suruh dan tegah, memahami rahsia-rahsia amar dan nahi. Apabila Allah suruh dan apabila Allah larang, dia nampak dah hakikat dia. Kenapa tak boleh makan babi ni? Dia nampak hakikat dia. Kenapa tak boleh berzina? Nampak hakikat dia. Macam tu. Akhirnya memahami sari-sari ilmu pengetahuan yang gaib. Okey, habis kat situ ya. Okey, terus kita masuk memang perkembangan pengetahuan mengenai hakikat ini pada akhir abad kedua Hijrah dan permulaan abad ketiga Hijrah merupakan perbahasan yang melaut dan mendalam, di mana tokoh-tokoh sufi hari-hari pertama seperti Ibrahim bin Adham, Ma'ruf al-Qarhi dan Abdul Wahid bin Zajd turut mengambil bahagian penting dalam perbincangan itu. Umumnya ilmu hakikat itu dapat kita simpulkan sebagai 3 perbahasan. Jadi dia kata pada awal-awal kurun tempoh hari, dia kata abad kedua Hijrah, disitulah mulanya ilmu ni keluar dalam keadaan yang masyhur. Jadi keluar dalam keadaan yang masyhur, jadi diperbahaskan sampai diputuskan. Jadi apa yang diputuskan adalah 3 perkara ni. Kita tengok. Yang pertama, hakikat tasawuf. Dia kata terutamanya diarahkan untuk mencarikan usaha-usaha memutuskan syahwat dan meninggalkan dunia dengan segala keindahan serta menarik diri daripada kebiasaan duniawi. Hakikat tasawuf itu biasanya dibahagikan atas 8 pokok ajaran, iaitu as-sakha, kebajikan ya, redha, sabar, isyarah, qurbah ya, labsus suf ni pakaian pakaian kain cotton, siyahah dan fakar ni siyahah tu pendirian, fakar tu ialah kefakiran lah. Jadi dia kata 8 masalah ni, kalau tuan-tuan tengok pada 8 masalah ni, dia bercerita tentang namanya tasawuf ni tuan-tuan, sebenarnya adalah tasawuf adalah buah daripada tarekat. Tasawuf ni maksudnya sifat ataupun makam yang keluar daripada riadah seseorang tu di dalam tarekat dia. Tetapi apa yang berlaku pada zaman sekarang, kita belajar tasawuf tapi tak belajar tarekat. Jadi kita belajar tasawuf, kita belajar apakah dia sakha, apakah dia sabar, apakah dia khusyuk, kita belajar. Tapi mendapatkan khusyuk tu kita tak belajar. Ketika kita belajar fiqh, kita nak mendapatkan sah tu kita belajar. Macam mana nak sah sembahyang? Kita belajar. Sah dia ialah kena cukup syarat, kena cukup syarat wajib, kena cukup syarat sah. Jadi kita belajar cara untuk mengasah. Tapi pada masalah tasawuf, kita tak mengambil cara dia. Kita tahu kena khusyuk, kita pun buat khusyuk. Kita tak mengambil cara dia. Sedangkan cara dia berada di dalam tarekah. Itu cerita dia. Jadi dia kata itu tasawuf, dia kata. Jadi tasawuf ni hakikat tasawuf sekitar 8 perkara ni. Dan 8 perkara ni nanti tuan-tuan baca sendiri dekat di dalam buku ni. Dia akan menyebutkan 8 perihal ini mengenderai contoh-contoh yang dibawa oleh sifat-sifat nabi-nabi tertentu, sehingga akhir sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diletakkan sebagai sifat fakir. Fakar tu maksudnya fakir. Fakirnya Nabi, fakir itu terletak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan fakir tu. Sebab itulah saya katakan tuan-tuan, kalau di dalam perbincangan hadis, fakir itu setengah daripada perkara yang mulia. Jadi kalau ada di antara orang-orang muslimin yang hidup dalam keadaan miskin, maka hendaklah dia berbangga. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semiskin-miskin orang, sehingga ketika beliau baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, kain kapan pun tak boleh nak beli. Kita sebelum mati kain kapan dah bayar dah. Kita belum mati lagi. Jenazah, pengurusan jenazah tu kan, khairat kematian. Khairat kematian tu dah standby dah kapan untuk kita. Jadi nak sebutnya kita ni nak mati, belum mati lagi, kain kapan dah siap. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mati, kain kapan tak ada. Begitu juga Sayyidatina Khadijah, kaya kan yang kita mengetahui dengan kekayaan beliau, Ummul Mukminin, ibu kita, tetapi ketika wafat beliau juga pun kain kapan tak ada. Jadi dipersusah-susahkan untuk mencarinya. Suatu Nabi kita dikafankan dengan bajunya,
Begitu juga dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi nak sebutnya suatu Nabi kita disimbolkan dengan fakir. Jadi fakir ataupun ke-88 sifat yang disebut ini tadi adalah sifat yang digambarkan ataupun yang di-highlightkan, yang sebenarnya dia itu adalah buah daripada at-tariqah. Jadi buah daripada tariqah itu dinamakan apa? At-tasawuf. Satu dikatakan hakikat itu tasawuf. Jadi baru kita masuk hakikat makrifat. Apakah yang dikendaki dengan makrifat tu? Hakikat makrifat ni maksudnya apakah dia maksud yang sebenar daripada hakikat daripada makrifat. Dia kata yang keduanya yang dinamakan hakikat makrifat, yang tiada lain daripada mengenal nama-nama Allah, sifat dengan sesungguhnya dalam segala pekerjaan hari-hari. Dan suasana hal ehwal hakikat makrifat itu dalam beberapa kitab sufi tidak hanya diartikan sampai sekian saja, tetapi termasuk juga ke dalam mengenal Tuhan dalam segala munajat, ratap tangis dan air mata kembali kepada Tuhan mengenai persoalan apapun juga. Menjaga kesucian akhlak daripada sifat-sifat yang buruk, kerana dengan menjauhkan sesuatu yang baru daripada dirinya, ia dapat kembali kepada makrifat Tuhannya. Ada diterangkan bahawa makrifat itu dua macam. Pertama makrifat hak dan kedua makrifat hakikat. Seorang sufi, orang sufi mengatakan perbezaan ini menerangkan, orang sufi yang mengadakan perbezaan ini menerangkan bahawa yang dinamakan makrifat hak itu adalah makrifat wahdaniyah Allah. Makrifat hak itu makrifat al-haq, ya tuan-tuan, al-haq. Maksudnya makrifat kepada Allah semata-mata zat. Jadi mengenai wahdaniyah Allah, keesaan Allah, satu tunggal sebagaimana yang jelas bahawa makhluknya mengenainya nama dan sifat Tuhan. Sedangkan makrifat hakikat tidak dapat dicapai oleh manusia kerana tidak ada satu ilmu pun yang dapat memperjelaskan hakikat Allah. Okey, dalam Quran dikatakan bahawa Tuhan itu tidak dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan. Baik. Dekat sini kita berhenti sekejap. Disebut bahawa sekarang kita masuk pada makrifat hakikat makrifat, ya. Makrifat ni maksudnya kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat situ disebut kenal ni ialah dengan disebut yang telah saya sebut juga sebenarnya pada kuliah yang telah lalu, iaitu 4 tempat, iaitu pada makrifat af'al, asma, sifat dan zat. Af'al ni maksudnya perbuatan, asma ni maksudnya nama, sifat-sifatlah, zat maksudnya zat Allah Taala. Okey. Kemudian dekat bawah ni pula dibahagikan oleh ulama sufi. Kenapa dibahagikan oleh ulama sufi? Supaya kita tidak kecundang. Apa dia yang dibahagikan? Dibahagikan makrifat itu makrifat hak, kemudian dengan makrifat hakikat, kan dia kata. Makrifat hakikat ni, hakikat maksudnya makrifat yang sebenar-benar. Jadi makrifatul haq, mengetahui Allah tu hak. Kenapa disebutkan dengan hak? Hak, berhak untuk disembah, dia saja yang layak untuk disembah, dan dia saja yang layak untuk dikatakan Tuhan. Maksudnya dia saja yang mesti, yang apa, Allah saja mesti yang ditarifkan ataupun yang dikenalkan sebagai Tuhan. Sebab itu dia kata makrifatul haq. Jadi makrifatul haq, permainan dia dekat mana? Dekat 4 tauhid yang saya sebut tadi tu. Termasuklah dengan musyahadah, dengan apa semua itulah, itu boleh dimasukkanlah, tapi core dia ialah dekat 4 ni tadi. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. 4 tempat ni tadi. Kemudian adapun makrifat hakikat makrifat yang sebenar-benar, maka dekat situ disebutkan bahawa tak ada seorang pun yang boleh melihat Allah, mengenal Allah Taala secara hakikat yang sebenar-benar hakikat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ada dalam takrif agama kita kata lam yudrik, dia kata tidak mendapat itu adalah idrak. Tidak mendapat, lam tudrik ataupun lam yudrak, maksudnya ataupun Allah tu tidak didapati. Maksudnya Allah tu tak dapat nak kenal dia tu macam mana, tak dapat nak kenal. Itulah yang dikatakan al-idrak. Itulah yang dikatakan dah dapat dah tu. Maksudnya dah betul, jalan kita tu dah betul. Bila nak kenal Allah tu tak dapat nak mengenal hakikat, maksudnya dah betul dah tu. Sebab tu juga disebutkan di dalam Sirrus Salikin, disebut diajar kepada orang salikin, orang-orang yang bersuluk, orang-orang yang menjalani tarekat. Dia kata baca doa ini, Allahumma zidni fika tahayyuran, Allahumma zidni ilman fika tahayyuran. Hendaklah kau berdoa, Allahumma, wahai Allah, zidni ilman fika, tambahi aku akan ilmu yang mengenalkan aku kepada makrifat kepada engkau, tahayyuran, hal keadaan aku hairan. Hairan ni maksudnya tak boleh kenal lah, tak boleh kenal. Jadi kalau tak boleh kenal, itu maksudnya betul. Tapi kalau kenal, rupa-rupanya Allah macam ni, senang tak mengenal Allah? Kalau kata macam tu, maksudnya salah. Sebab Allah, hakikat dia tak boleh dikenal. Begitu, ya.
kita ada beberapa khilaf ya pada masalah Isra' dan Mi'raj. Berbetulan kita lalu bulan Rajab ini, Isra' dan Mi'raj itu dibahaskan oleh ulama. Setengah daripadanya mengatakan bahawa satu-satunya makhluk yang berjumpa dengan Allah zat dengan zat ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa pun tidak dapat melihat Allah dan mengetahui Allah tu zat dia macam mana, tak ada siapa yang dapat mengetahui. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Isra' Mi'raj pun Nabi tidak pernah menceritakan tentang zat. Sebab zat itu hakikat yang dilihat, dia bukan bangsa cakap, dia bukan bangsa cerita, dia bukan bangsa suara, dia bukan bangsa huruf, dia tidak boleh diceritakan. Dia bangsa rasa dan bangsa karam. Jadi apa keimanan yang dapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi dekat sini dibahagikan itu dua ya. Jadi makrifat al-haq, makrifat seperti mana yang didapati oleh ahli usuluddin dan juga seperti mana yang dikaramkan oleh ahli sufi. Jadi makrifat al-haq. Adapun makrifat hakikat, tak ada siapa pun yang boleh sampai. Okey, kita terus nanti yang bawah tu tuan-tuan masuklah baca sendiri ya. Baik, baru kita masuk yang ketiga ialah hakikat yang dinamakan selepas yang ini kita berhenti sekejap 5 minit. Lepas tu kita sambung balik ya. Okey. Hakikatul haqaiq. Yang ketiga ialah hakikatul haqaiq. Hakikat ini merupakan puncak segala hakikat. Ia termasuk martabat ahadiyah. Ahadiyah ni pengesaan Allah ya. Ahadiyah. Ahadiyatul jama' ataupun hadratul wujud. Bagi siapa yang menjalani suluk, dia kan tu saya sebutkan tadi. Kalau dia dalam Naqsyabandi, peringkat atas tu dia ada satu mata pelajaran yang beri maqam jama'. Maqam jama' tu dekat sini. Dia kata hadratul jama'. Maqam jama' tu dekat sini. Jadi dia kata maqam jama' hadratul wujud, hakikat asma' dan nama Tuhan yang tidak lain daripada memberi batas kepada zat. Dan hakikat Muhammadiyah diletakkan di dalam tasawuf akidah ini sebagai penjelasan pertama, ta'ayyun awal. Sedangkan ta'ayyun sabitah ialah hakikat segala yang mungkinat di dalam ilmu Tuhan. Saya tidak ingin membicarakan soal ini secara mendalam kerana dapat menimbulkan salah pengertian bagi mubtadi dan mutawassit yang membaca kitab ini sebagai pengantar ilmu. Saya ingin menggunakan pembicaraan ini untuk sebuah karangan yang khusus membicarakan tentang hakikat dan makrifat. Jadi dia kata musannif berhenti setakat itu. Dia kata pada masalah haqaiq ya, pada masalah hakikat segala hakikat. Dia kata hakikat segala hakikat itu dia kata termasuk kepada ahadiyah. Ahadiyah ni maksudnya pengesaan Allah, menghimpunkan semua hakikat. Menghimpunkan semua hakikat ni semua hakikat yang cuba kita pandang. Kita ada dalam tertib ataupun tangga-tangga ahli sufi disebut perjalanan mula tu hendaklah menghimpunkan segala pengenalan dalam hati sanubari. Dia kata menghimpunkan segala pengenalan dalam hati sanubari. Himpunkan segala pengenalan, kemudian buangkan apa yang kita kenal. Yang kita kenal kayu, batu, semua kita himpunkan, kemudian kita buang. Jadi itu salah satu daripada tangga dia. Jadi dia kata menghimpunkan itu ada salah satu daripada gambaran tangga ya, menghimpunkan semua. Jadi semua hakikat yang dilalui oleh orang salik tadi, sebab semua hakikat ini bukannya diambil atas jalan, sebenarnya bukan diambil atas jalan pelajaran, tetapi diambil atas jalan riyadhah. Bila diambil atas jalan riyadhah, apa yang disuruh oleh guru tu dia buat. Jikalau Allah rezekikan maka dia dapat, jikalau Allah rezekikan maka dia tak dapat. Jadi kalau Allah rezekikan yang dia dapat, maka dia mendapat satu daripada hakikat daripada semua haqaiq. Satu hakikat daripada semua haqaiq. Contohnya dapat hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mendapat hakikat kehambaan. Nampak kat situ ya, hakikat kehambaan. Kemudian dia pula mendapat hakikat ahadiyah, mendapat hakikat tauhid kepada Allah. Jadi pada peringkat ini hakikatul haqaiq ialah menghimpunkan semua hakikat. Maksudnya dia duduk di dalam maqam jama'. Maqam jama' ni menghimpunkan semua hakikat. Maqam jama' ni kalau di sisi Naqsyabandi dia keluar daripada dia penghujung daripada segala muraqabah. Muraqabah itulah tempat untuk fana dan tempat untuk kasyaf, mengetahui hakikat sesuatu apa yang kita lihat. Contohnya ada muraqabah aulia. Ada muraqabah Mi'raj. Ada muraqabah ulul azmi. Ada muraqabah Ka'bah. Ada muraqabah Sidratul Muntaha. Jadi segala muraqabah itu untuk dia lihat segala hakikat. Sampai dekat maqam jama' dia menghimpunkan semua hakikat. Sebab tu dia katakan penghimpunan bagi semua hakikat. Itu dia katakan begitu ya. Jadi menghimpunkan semua hakikat ni dia kata dia tidak mahu memanjangkan sebab tidak mahu
menjadikan cedera bagi orang-orang yang baru memasuki tarekat. Saya pun minta maaf juga sebenarnya ketika saya gantikan tuan guru doktor pada yang telah lalu. Saya sebenarnya tak tahu audiens ni dekat mana. Sebab saya rasa yang saya tergambar, yang saya ingat daripada kebanyakannya daripada sahal kot. Jadi jikalau orang-orang yang dah biasa ambil tarekat, jadi cerita-cerita menceritakan tentang hukum bertarekat ni biasalah. Cuma kemudian baru saya tersedar sebab ATT ni ATT 2.0. Jadi mungkin ada yang masih tarekat pun tak kenal apa. Mungkinlah saya kata ni saya pun tak tahu. Mungkin tuan-tuan dah kenal, tapi mungkin juga ada yang belum kenal. Jadi mungkin takut-takut perkataan tu memberi cedera. Cedera tu bukan pada masalah makrifat, tapi pada masalah hukum. Jadi kalau kita tak tahu, nanti kita rasa hukum ni seperti memaksa, begitu. Baik, jadi terus bawah sekejap sampai perenggan ni. Saya tak apalah, kita berhenti dulu sini 5 minit. 5 minit saja, 5 minit, kemudian kita sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita kepada tajuknya ma'rifah, ya. Ma'rifah. Sebagaimana di dalam tarekat, dalam hakikat pun disebut, dikupas masalah akhlak dan kepribadian, meskipun pengupasan ini dalam pengertian yang lebih mendalam. Kenapa disebut lebih mendalam? Sebab sebenarnya saya suka sebutkan sikit, ya, tapi sebutan ini tidaklah bererti kita mengerat mana-mana ulama. Tidak begitu, ya. Dia di dalam tasawuf ni, apabila kita menerangkan tentang tarekat atau menerangkan tentang kesufian, kita ada beberapa peringkat untuk menerangkan. Cuma sebabkan kita berada di dalam grup yang terlebih khas, maka saya sebutkan sedikit daripada apa yang disebut dekat sini, lebih mendalam disebut kat sini. Kalau kita menyebutkan pada masalah pada di kalangan orang awam, biasa kita menyebutkan tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak ni maksudnya yang dikendaki dekat akhlak yang pada orang awam ni adalah akhlak lah kelakuan luar, daripada menghormati orang, daripada tidak takabur, daripada jangan cepat-cepat marah, akhlak perbaik-baik, cakap lemah lembut, itu yang difaham oleh orang awam. Jadi itulah yang disebutkan oleh ulama. Kadang-kadang ulama menyebutkan barang siapa yang terlebih tinggi akhlaknya, itulah terlebih sufi di kalangan kamu. Cuma yang dikendaki sebenar di sisi ulama sufi, al-ma'rifah tu dia kata, ilmu tasawuf ni dia bukan akhlak, tapi at-tasawuf ni adalah ilmu dzauq, ilmu ma'rifah. Sebab kalaulah akhlak, ilmu tasawuf ni dia tidak akan jadi ilmu yang susah, ataupun ilmu yang yang boleh menjadikan orang kepada kekafiran, kezindikan kalau dia tidak berguru. Ilmu tasawuf tu, kalau dia akhlak semata-mata, kenapa akhlak saja? Kan dikatakan oleh ulama, oleh Syekh Junaid, kan dikatakan wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Kenapa dikatakan kalau siapa tu pakai tasawuf sahaja, tak pakai fiqh, maka dia jadi zindik. Jadi dekat situ menunjukkan bahawa zindik ni masalah akidah, menunjukkan bahawa tasawuf ni sebenarnya ilmu ma'rifah, ilmu akidah, ilmu rasa, ilmu tauhid, ilmu mentauhidkan kepada Allah. Jadi di dalam syahid yang lain pula, ataupun di dalam fokus yang lain pula, Abu Hurairah dia mengatakan, akhadtu min khalili jirabaini min al-alim, fa amma al-awwal fabasathtu ila an-nas, wa amma ath-thani law basathtuhu laquti'a hadzal hulqum. Dia kata akhadtu min khalili jirabaini min al-alim, aku mengambil daripada sahabatku, iaitu Nabi Muhammad lah, maksudnya aku mengambil daripada guruku, daripada kekasihku, jirabaini min al-alim, 2 uncang daripada ilmu. Wa amal awal fabathatu ila nas, adapun yang pertama aku berbagi kepada ilmu tu, aku bagi semua kepada manusia. Wa amma tsani law basastu laquti'a hadzal hulqum. Dia kata adapun uncang yang kedua, kalau aku keluar, aku ajarkan kepada manusia, nescaya dipotong akan ini halqum, maksudnya aku akan dibunuh. Jadi kenapa aku akan dibunuh? Sebab akan tersebar beberapa perkara yang tak boleh diajar dengan lidah, bahkan dia tu mesti didapat dengan riyadhah. Tetapi kalau aku ajarkan dengan lidah, nescaya benda tu menjadi satu kesesatan, dan kesesatan tu akan menjadikan aku ni halal untuk
aku ini halal untuk dibunuh. Jadi kenapa akhlak kita nisbahkan kepada kesesatan kalau tasawuf tu hanya akhlak? Jadi sebab tu saya katakan apa yang disebut dalam kitab ni dia kata dia sebut lebih mendalam daripada maksud akhlak ialah ma'rifah. Jadi sebab tu saya kata apabila ada ulama-ulama yang menyebutkan tasawuf itu adalah akhlak, maka kita faham bahawa dia sedang khitab dia sedang bercakap dengan orang awam kebanyakan dalam dunia. Tapi bila kita berada dengan guru yang khusus, biasanya dia akan mengajar kita tasawuf tu bukan akhlak semata-mata, bahkan akhlak tu adalah satu juzuk yang menjadi buah daripada tasawuf, tetapi yang dikendaki oleh tasawuf itu adalah ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya tauhid kepada Allah, ahadiyah. Ma'rifah ni maksudnya kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah tu atas jalan yang mampu oleh makhluk, bukan atas jalan hakikat pengenalan. Macam tu ya. Itu maksud tu. Jadi kemudian kita masuk ke bawah pula sebab kita nak masuk kepada apa yang dikatakan tentang sahu dan mahu. Sahu dan mahu ya. Sahwun dan mahwun. Okay. Jadi dia kata ahli hakikat mentafsirkan bahawa ahwal itu suatu keadaan yang mendatangkan ke dalam hati manusia dengan tiba-tiba, dengan tidak diusahakan, iaitu dengan keadaan gembira ataupun susah, keadaan sempit ataupun lapang, keadaan hebat ataupun lain-lainnya, disebabkan kedatangan sifat-sifat jiwa yang digerakkan oleh hati yang beroleh ilham itu. Baik, dia kata dekat sini ahwal, sekarang dia ceritakan tentang ahwal ya. Ahwal ni adalah sesuatu hal yang berlaku kepada hati manusia itu bukan dengan jalan usaha. Bukan dengan jalan usaha, tapi dengan jalan kasyaf. Jadi bererti kalau dia menumpukan diri dia kepada Allah, dia dah berzikir kepada Allah, hanya ingat Allah saja, sehingga Allah mentakdirkan bahawa dia tu terangkat hijab. Bila dia tu terangkat hijab, barulah datang kepada dia tu, sama ada yang datang kepada dia tu gembira sangat sehingga dia ketawa, ataupun rindu sangat sebab dia dah nampak syurga, ataupun takut sangat kerana dia dah nampak kubur, ataupun tak karuan kerana dia dah nampak neraka. Jadi perkara-perkara ni dihijabkan oleh Allah, dibuka hijab oleh Allah Ta'ala bukan atas jalan usaha yang berlaku pada seseorang, dan kadang-kadang perkara tu boleh dikawal dan kadang-kadang perkara tu tidak boleh dikawal. Dikata datang daripada mana? Datang daripada gerakan ilham. Nampak? Ilham ni maksudnya apa yang Allah beri kepada dia. Ilham ni adalah nama lain daripada wahyu. Apabila perkara wahyu tu khas bagi Nabi, bagi para anbiya, maka ilham itu adalah bagi para aulia. Jadi Allah memimpin para nabi dengan wahyu yang khas, maka Allah memimpin para aulia dengan ilham yang umum. Jadi ilham tu dapat kepada para aulia, para wali, untuk dia tu memimpin ketakutan dia. Sebab itulah para aulia mereka kekal di dalam at-taqwa. Itu dikatakan. Jadi dikata ilham apabila sifat-sifat itu berkekalan, tetap dan tidak berubah lagi, menjadi milik peribadi dan milik peribadi yang berpilin. Berpilin, faham tak? Berpilin ni maksudnya berpintal, dah sebati, dah berpintal. Macam rambut yang kita pilin tu lah, rambut yang kita macam buat tocang tu. Jadi merupakan darah daging. Maksudnya dia dah sebati dalam darah daging, maka keadaan itu dinamakan maqam. Ini yang biasa dah saya sebut tempoh hari ya. Jadi dia kata ahwal tu bila datang kepada satu orang, ahwal tu lah yang menjadikan seseorang tu mampu takut. Jadi ahwal tu seperti takut, seperti kasyaf, seperti apa yang dikatakan musyahadah. Itu semua ahwal. Itu semua ahwal ya. Jadi ahwal itu, apabila ahwal itu mendatangi seseorang murid, ahwal tu menghujani ya hati seseorang murid sehingga jadi sabit. Bila dia jadi sabit, sampailah bila dia jadi sabit, maka bertukarlah nama dia, bukan lagi ahwal, maka bertukarlah nama dia maqam. Jadi maqam itulah yang menyebabkan, daripada ahwal tadi itulah yang menyebabkan seseorang tu jadi zuhud, jadi wara', jadi tetap pendirian, himmatul rijal. Ada himmatul rijal. Himmah ni ada dua, satu himmah jantan, rujulah, satu himmah betina. Jadi kita rijali, kita bukan nisa'i. Yang dikatakan himmah ni bukan kita kata orang perempuan himmah dia nisa'i, orang lelaki himmah dia rijali. Dia bukan begitu. Himmah yang terpuji adalah himmah rujulah. Rujulah ni maksudnya himmatul rijal. Himmah rijal ni akan berada pada semua orang yang berada yang menghampirkan diri kepada Allah. Jadi orang yang menghampirkan diri kepada Allah, jikalau dia tetap dan jikalau dia benar dalam kelakuan dia, maka himmah dia itu dinamakan himmatul rijal. Jadi himmatul rijal boleh berada pada lelaki-lelaki dan himmatul rijal boleh berada pada perempuan. Jadi sebab itulah
orang-orang perempuan menjadi wali itu sebab itulah himmatul rijal. Jadi sangat aib jika kita seorang lelaki tetapi himmah kita himmah nisaiyah. Maksudnya himmah kita adalah himmah perempuan. Jadi himmah kita tu mesti himmah lelaki-lelaki. Jadi macam mana boleh datang himmah tu daripada ahwal. Ahwal tu yang menyebabkan seseorang tu jadi kuat pendirian dia, himmatul rijal, jadi wara, jadi apa. Itu sebabnya tuan-tuan, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dia kata yang memelihara ilmu adalah wara, yang membinasakan ilmu adalah tamak. Jadi ilmu tu nak selamat mesti dengan wara. Jadi wara tu datang daripada mana? Datang daripada ahwal. Ahwal tu datang daripada mana? Datang daripada tarikat. Itu sebabnya barang siapa yang menjalani segala syariat, tarikat, hakikat dan makrifat ini, dia mendapat kesempurnaan agama. Itu sebabnya bila dia dah sampai ke beberapa peringkat-peringkat, dah sampai kepada beberapa makam seperti at-taqwa, seperti yang dikatakan dengan wara', seperti yang dikatakan dengan istiqamah. Bila dia dapat benda tu, agama yang ada pada tangan dia tu dapat menyelamatkan dia untuk dia berpendirian. Tak dapat orang lain nak menggoyangkan pendirian dia, kerana dia sudah ada maqam nama dia. Baik. Itu ya. Jadi dinamakan sebagai maqamat, maqam. Lalu dapatlah kita simpulkan bahawa ahwal itu adalah kurniaan dan maqamat itu adalah perolehan. Okey. Jadi saya rasa kita terus ke muka surat, kita terus ke bawah ya. Baris yang ketiga daripada bawah. 1, 2, 3. Abu Uthman Al-Hiri menerangkan, jumpa tak? Abu Uthman Al-Hiri menerangkan bahawa dia selama 40 tahun tidak tetap dalam satu hal dan selalu bertukar-tukar, sedangkan dia ingin hendak berdiri teguh dalam satu hal. Dalam satu hal yang dikehendak ya. Baik. Al-Junaid menerangkan bahawa ahwal itu adalah titisan yang menitis ke dalam hati seseorang dan hal itu tidak tetap. Ahwal tu tak tetap ya. Ahwal tu tak tetap. Kadang-kadang dia takut sangat, kadang-kadang dia gembira sangat. Cuma buah daripada ahwal tu, maqamat tu tetap. Jadi ahwal tu dia tak tetap. Cuma ahwal tu barang yang menghunjani hati untuk seseorang itu memahami, untuk seseorang itu mula mengenal ma'rifah. Jadi dia kata memang ahwal itu berubah-ubah apabila ia tetap, maqam namanya. Bila ahwal tu memang berubah-ubah, bila dia dah tetap, maksudnya maqam. Okey. Dekat situ ya. Kita tengok pada perenggan kedua mengenai macam-macam keadaan yang termasuk ahwal itu juga diperselisihkan di dalam kitab-kitab sufi, tetapi umumnya mengatakan bahawa yang termasuk daripada ahwal itu ialah muraqabah, qurub, hub, khauf, raja, syauq, uns, tamakninah, musyahadah dan yaqin. Dia kata ahwal tu ialah muraqabah. Ketika muraqabah tu dia sedang mengintai-intai ataupun dia sedang diintai-intai. Sama ada dia tu diintai-intai oleh Allah ataupun dia mengintai-intai maksiat dia. Maksudnya kalau dia tu ahli maksiat, dia perlu mengintai maksiatnya. Kemudian sampai dia kepada ahli zikir, maka dia perlu mengintai-intai akan lalai dia, akan ghaflah dia. Jadi masuk kepada muraqabah itu semua daripada ahwal. Qurub, dia merasa hampir. Hub, merasa kasih kepada Allah. Kadang-kadang dia merasa kasih kepada Allah tapi belum sempurna. Kemudian khauf, dia takut. Takut ni termasuklah dengan apa? Dengan dengan apa yang kita katakan tentang mukasyafah tadi ya. Jadi takut. Kemudian raja ni maksudnya harap, syauq, rindu, uns, rasa kelembutan Allah, tamakninah, rasa ketenangan. Musyahadah ni seperti dia melihat, seperti mana yang kita sebut pada hadis Al-Harithah tadi ya. Melihat Allah, melihat. Jadi dan keyakinan yang berlalu dalam hati dia. Jadi keyakinan yang bangsa ahwal biasa tak tetap sampai dah didapat kepada maqamat. Okey, kemudian dia kata sedang sedang yang masuk maqamat kebanyakannya menetapkan taubah, wara', zuhud, fakir, sabar, tawakal dan redha. Inilah pendapat yang umum dalam kitab-kitab sufi. Jadi yang membancuh ahwal tadi tu daripada khauf, raja', uns, musyahadah, muraqabah, apa tu semua, bancuhan ahwal tadi tu menerbitkan maqam. Bila dia dah tetap dalam ahwal, jadilah maqam. Itulah yang dia jadi wara', itulah yang dia jadi fakir, itulah yang dia jadi tawakal. Tawakal itu luar biasa tawakal dia. Kemudian dia redha apa yang berlaku pada dia. Dia redha. Jadi begitu ya. Jadi benda-benda yang kecil pada dia besar. Datang daripada mana? Daripada sifat-sifat
yang disebut sebagai al-maqamat. Okey, terus saya rasa dekat situ saya rasa dah cover, saya dah sebut ya. Okey, cuma sekarang kita nak masuk kepada apa yang dikatakan tentang al-mahu ya. Mahu dan sahu. Mahu tu mahwun, sahu tu sahwun. Mahu tu hapus, sahu tu jaga. Maksudnya mahu tu ialah fana, sahu tu sedar. Macam tu. Okey. Baik, tuan-tuan tengok dulu muka surat 132. 132 tu tengok, kemudian daripada itu, yang bawah sekali ya, paling bawah sekali. Didikan pun berpindah. Didikan pun berpindah daripada hakikat kepada makrifat. Tujuan terakhir daripada tasawuf iaitu mengenal Tuhan dan dengan sebaik-baiknya. Jalan mengenal Tuhan itu tidak dapat ditempuh sekaligus dan melalui satu lorong sahaja, tetapi sesuai dengan keadaan masing-masing peribadi. Ia harus ditempuh bertingkat dan bermacam-macam dan dari bermacam-macam jalan ya. Dalam penempuhan jalan ia seorang sufi membahagikan manusia dua bahagian. Sebahagian yang bernama murid atau salik, dan yang oleh kita biasa kita sebutkan sebagai muslimin atau orang Islam. Sebahagian lagi disebut majdubin, mutahaggigin atau arifin, orang yang kita dikenal dengan mukminin. Okey. Di sini yang disebut dekat sini ni secara umum ni kerana sebenarnya salikin itu, orang yang salik itu, yang menjalani tarekat ini, yang bersuluk ini, mereka itu jikalau sampai di atas, dia jadi muhaqqiqin dan dia juga jadi arifin. Kita tengok dulu, dia kata tadi sudah kita katakan bahawa orang sufi itu dalam mengenal Tuhan membahagi kepada 4 tingkat. Pertama tu af'al ya. Mungkin tersilap ni, saya tak tahulah, tapi saya rasa mungkin tersilap. Nanti cuba betulkan dulu. Af'al, kedua asma, ketiga sifat dan keempat zat. Pada muka surat 133 tu ya. Perenggan yang ketiga lah perenggan yang ketiga ataupun perenggan yang paling akhir tu, dia kata tadi sudah kita katakan bahawa orang sufi itu dia dalam mengenal Tuhan membahagi kepada 4 tingkat. Jadi pertama af'al, bukan atar ya. Af'al, keduanya asma, ketiganya sifat dan keempat zat. Orang-orang sufi berpendapat bahawa salikin mengenal af'al dan alam itu lebih dahulu, kemudian meningkat pengenalannya kepada asma, kemudian meningkat kepada sifat, dan kemudian barulah meningkat kepada zat Allah Ta'ala yang satu, yang tunggal. Mereka berpendapat bahawa majzubin mengenal Tuhan dengan jalan sebaliknya. Mereka mengenal zat, kemudian kepada sifat, kemudian kepada asma, kemudian kepada athar. Saya atau alam ini untuk menjadi bukti, apa dia kata ni, dan ayatnya mungkin ada yang tak apa kena tu, tapi tak apalah. Jadi tujuan akhir daripada perjalanan salikin merupakan permulaan majzubin. Sebaliknya permulaan perjalanan majzubin adalah merupakan tujuan akhir orang daripada keyakinan salikin. Tujuan salikin kami tidak lihat sesuatu kecuali Allah sesudahnya. Tujuan majzubin, kami tidak melihat sesuatu melainkan Allah sebelumnya. Okey. Tujuan salikin melihat alam ini lillah, dan tujuan majzubin melihat alam ini billah, dengan Allah. Jadi keadaan salikin adalah mendaki dan mendaki naik dari bawah ke atas, dan keadaan majzubin adalah tajalli, membuktikan dan turun daripada atas ke bawah. Ahli sufi mengatakan bahawa orang-orang yang soleh itu bekerja untuk mentahqiqkan fana dan mahu ni maksudnya fana lah ya, menghapuskan. Sedangkan orang-orang majzub itu ahli hakikat hendak menempuh sampai kepada jalan sahu. Okey, sekarang dekat sini dicerita tentang dua ya.
dia cerita tentang dua perjalanan. Sebab daripada muka surat yang sebelum dia kata berjalan makrifah ni mempunyai beberapa jalan dia kata. Jadi salah satu daripada jalan dia kata adalah jalan salik, itu adalah jalan yang disuruh pergi dan jalan yang wajib pergi. Adapun jalan majzub ni jalan yang bukan disuruh buat tak, tetapi jalan yang Allah tarik. Jadi orang-orang yang salikin adalah orang-orang yang naik mengikut tertib, maksudnya naik daripada bawah untuk mendapat yang atas. Jadi untuk mengenal yang atas ya. Jadi dia naik daripada bawah, mengenal daripada makhluk dulu sampai baru mengenal Allah. Sebab tu dikatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi ulama dah mengatakan barang siapa yang mengenal diri dia, maka dia kenal Allah. Jadi dia perlu mengenal makhluk. Diri itu adalah alam. Maksud mengenal diri ni bukan mengenal diri saya, bukan. Maksudnya mengenal alam. Diri ni adalah makhluk. Jadi makhluk itu semua sekali, alam. Matahari, bumi, planet semua itu semua adalah diri. Diri itu maksudnya adalah makhluk ya. Sebab manusia ni diri dia ni adalah alam yang kecil. Di dalam tu ada air, di dalam tu ada tanah, di dalam tu ada api, di dalam tu ada angin. Jadi pada diri kita ni adalah alam yang kecil. Jadi bila kita mengenal diri, maksudnya kita mengenal alam. Bila kita mengenal alam itu apa, maka kita tahu Allah itu apa. Jadi cara dia ialah dengan mengenal diri, kemudian sampai kepada Allah. Adapun orang-orang majzub dia mengenal Allah dulu. Maksudnya dia jazbah dulu, dia mabuk dulu baru sedar. Orang salik sedar dulu baru mabuk. Boleh dah faham? Jadi sedar tu nama dia sahu, mabuk tu nama dia mahwun. Sahwun, mahwun. Itu salik ya. Adapun jazbah mahwun kepada sahwun, daripada fana kepada sahwun, kepada kenal. Okay. Jadi ini dikata jalan. Cuma saya simpulkan dekat sini supaya tuan-tuan tak tersesat. Jangan kita cuba-cuba untuk mendakwa bahawa tak payahlah pakai tarekat. Kita kata kita ni kenal Allah secara jazbah je lah. Jangan, sebab itu hanyalah tipu daya iblis. Seperti mana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan kita yang telah lalu, mendapatkan dengan zikir hasanat je kita nak mudawamah untuk sampai kepada zikir darajat, itu adalah mustahil. Seperti mana kita nak dapat PhD ke nak dapat doktor tapi tak nak masuk universiti, memang tak dapat lah. Boleh dapat, nak dapat boleh, tapi macam-macam daripada sudut adatnya tak dapat lah. Jadi oleh kerana itu, mendapatkan itu dengan cara nadir ataupun mendapatkan itu dihukum nadir. Nadir dia maksudnya dihukum jarang-jarang benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku secara magic tapi jarang-jarang. Oleh kerana nadir, kita kata an-nadiru kal ma'dum wal ma'dum la yu'tabar. Jadi nadir itu seperti benda yang tiada, maka benda yang tiada itu tidak boleh dijadikan iktibar. Jadi cara dia ialah kita mesti masuk, kalau dalam takrif ni, masuk ialah jalan salik tadi. Masuk ialah kepada jalan salik tadi. Bukan bererti dalam perkataan ini tadi, bukan bererti orang salik dia tak dapat sedar selepas dia mabuk. Tidak bererti seperti itu. Sebab kalau mengikut apa yang disebut dekat sini, dia kata orang salik itu datang daripada sedar kepada mabuk kan, dan orang jazbah itu datang daripada mabuk kepada sedar. Jadi adakah orang salik ni lepas mabuk dia tak sedar? Jawapan dia tak begitu. Sebab kita dibahagikan kepada dua, iaitu fana dan baqa. Fana ni pun apabila seseorang itu sampai kepada hujung tauhidul zat, walaupun dia tak sampai lagi kepada, ataupun dia sampai kepada musyahadah, walaupun dia tu kadang-kadang walaupun dia tu sebenarnya makam dia fana, tapi rupa dia rupa baqa. Rupa dia rupa baqa ni maksudnya dia sebenarnya dia sedar. Jadi maksudnya ketika dia sampai kepada makam fana, tapi bila dia bercampur dengan masyarakat, dia bercampur dengan murid-murid dia mengajar, dia sedar. Tapi bila dia malam dia fana, bila dia seorang dia fana. Jadi ada orang-orang yang Allah jadikan macam ni, istimewa para ulama lah. Biasanya bila dia seorang-seorang dia lain, tapi bila dia campur dengan orang, dia ngajar, dia sedar. Jadi walaupun kita nampak dia sedar dan dia tak sedar ni pada beberapa waktu, sebenarnya dia bukan, sebab orang yang dapat mengimbangkan hakikat dengan syariat ni, dia nampak serata je macam tu. Orang yang dapat mengimbangkan ni sebenarnya Nabi, orang-orang yang sampai kepada makam baqa, iaitu sampai macam Nabi lah, sampai kepada makam baqa. Nabi tu baqa lah, maksudnya dia dalam dia tu fana, luar dia macam biasa je. Jadi dia pun menerima lapar, dia pun menerima sakit, dia macam biasa, tapi sebenarnya dalam dia tu penuh dengan makrifah. Adapun orang yang fana, kadang-kadang dalam dia tu dah penuh dengan makrifah, benda yang dekat luar ni syahwat dia tumpul, jadi makan pun tak nak dia, sebab dia dah fana. Jadi kalau orang yang baqa, luar macam biasa, dalam luar biasa. Macam tu cerita dia.
Jadi bukan bererti orang salik ni bila dia dah fana dia tak bakok. Tak, sebab dia akan melalui bakok tu. Cuma dekat sini sebab apa dia ceritakan tentang perbezaan jalan tadi tu? Sebab apa dia cakap orang salik kepada fana, orang jazbah kepada sahu? Sebab apa? Sebab nak menceritakan jalan saja. Jalan orang mengenal Allah dan cara orang mengenal Allah. Ada orang mengenal Allah ilallah, kepada Allah. Ada orang mengenal Allah billah, orang mengenal dengan Allah. Maksudnya dia mengenal makhluk dengan Allah. Dan juga sebenarnya kadang-kadang jazbah ni berada di dalam salik, jazbah ni berada dalam salik, tapi salik takkan berada dalam jazbah. Itu cerita dia. Jadi nasihat saya, jalan dia adalah jalan salikin. Jalan yang kita kena ambil, jalan salikin. Jangan tertipu daya ya. Sebab ramai orang yang sesat kerana merasa-rasa diri tu nak jadi orang jazbah, tak nak berguru. Saya sebutkan juga sebab apa pada masalah berguru ni, orang tu takkan jadi kalau dia tak nak berguru. Sebab yang berguru ni tempat mula ataupun tunas yang pertama sekali yang menyebabkan orang tu boleh jadi ialah rendah diri. Sebab berguru ni adalah menggugurkan kehormatan kita untuk berguru. Menggugurkan kehormatan kita, maksudnya kita terpaksa kena berguru. Maksudnya kita dapat merendahkan diri kita. Tapi kalau kita tak dapat berguru, berarti kita tak dapat merendahkan diri kita. Saya cerita sikit tentangnya. Ini ada kisah yang berlaku. Kisah betul ni saya sebut, tapi saya tak sebutlah nama. Kisah betul yang berlaku. Saya ketika tu berada di satu tempat, dan saya berjumpa dengan seorang syekh. Jadi seorang syekh ni, pengikut dia banyak pengikut dia, dan dia zikir pun hebat lah. Lama dah sebenarnya cerita ni, tahun 90, tahun 2000 lah saya, tahun 2000, 2001 macam tu lah lebih kurang. Jadi berjumpa dengan seorang syekh. Jadi pengikut dia pun ramai. Jadi dia ni dia mengaku dia membawa tarekat. Dia mengaku. Dan yang lebih pelik, dia mengaku dia bawa tarekat Naqsyabandi. Dia kata. Jadi dia mengaku dia bawa tarekat Naqsyabandi. Kemudian bila saya tanya, bukan saya lah tanya, orang lah tanya. Bila orang bertanya, dia dapat khalifah daripada siapa? Dia kata adalah, dia kata guru dia dapat khalifah daripada siapa. Okay. Yang saya nak sebut ni, tuan-tuan, bila nak menjadi seorang syekh ni, nanti tuan-tuan akan masuklah dia punya syarat-syarat dia. Bila nak menjadi seorang syekh ni, dia mesti, yang pertama, dia mesti ada ijazah pada guru dia. Okey, sekarang dia kata dia ada ijazah pada guru dia. Dia ada ijazah pada guru dia, dan dia kata dia adalah guru, dia kata. Okey, sekarang ni kalau kita tanya dia, orang ni kalau dia jadi syekh, kalau dia tu dilantik sebagai khalifah guru dia, dia mesti ada kawan-kawan seguru. Jadi kalau kita nak tahu dia betul ke tak betul, daripada dia betul tak dia ni dapat ijazah daripada guru sekian, tanya dia siapa kawan-kawan seguru dia. Jadi bila kita tanya kawan-kawan seguru dia, baru kita boleh tengok dia ni syekh ataupun tidak. Okey, jawapan dia setelah dicari, sebenarnya dia tak dapat pun ijazah daripada guru dia. Tak dapat ijazah daripada guru dia. Jadi bila tak dapat ijazah daripada guru dia, dan dia pun membawa tarekat. Okey, yang saya nak fokus sekarang ni, macam mana murid-murid dia nak sampai sedangkan dia sendiri tak dapat nak merendahkan diri dia untuk berguru sehingga dia dapat keizinan untuk menjadi seorang syekh. Ataupun bagaimana dia nak membimbing murid-murid dia sedangkan dia sendiri bersarang daripada dia dalam hati dia untuk menjadi seorang syekh. Maksudnya dia tak dapat ijazah jadi seorang syekh, tapi dia nak jadi, nampak tak? Jadi macam mana dia nak memimpin murid-murid dia? Okay, itu sebabnya saya kata berguru ni adalah putik ataupun tunas pertama sekali untuk seseorang itu sampai kepada Allah. Sebab kita merendahkan diri kita kepada seseorang yang boleh memimpinlah, mestilah menyerahkan diri itu kepada seseorang yang sah. Jadi itu ya. Jadi tujuan saya ceritakan tadi tu sebab perkara tu berlaku banyak. Perkara yang seperti itu berlaku sangat banyak. Sebab guru tu sendiri tak mampu untuk merendahkan diri dia untuk berguru. Cerita dia. Jadi berguru tu penting ya. Jadi fokus saya cerita tentang guru dengan tidak berguru ni adalah fokus dia ialah untuk jalan selamat, ialah pergi mengikuti jalan salik. Okey, terus ya. Okey, dekat sini kita ambil sikit perenggan ni sebab dia ada cerita tentang Hallaj. Okey. Dalam persoalan ini kita terbentuk kepada 3 tingkat perjalanan untuk sampai kepada marifat, iaitu melalui mahu. Mahu ni maksudnya fana, dari mahu kepada sakar. Dari mahu kepada sakar dia maksudnya mabuk ya. Daripada mahu kepada sakar, dan daripada sakar kepada sahu. Daripada fana kepada mabuk,
dan daripada mabuk kepada jaga. Sahu tu jaga. Sahu. Mahu artinya hilang, sifat hilang bagi sifat seseorang kebinasaan. Saya rasa kita tak payah baca. Baik, tak apalah. Baik, dekat sini sampailah disebutkan tentang masalah halaj. Dia dekat sini ya. Jadi dia kata halaj tu, dia kata berpindah daripada mahu masuk ke alam sakar. Dia kata tetapi tidak kembali lagi ke melalui sahu ke dalam perasaan, maka dia pun gila dan mengacau. Okey. Dia kata dekat sini sampai kepada beberapa perihal. Dia kata tentang masalah sahu dan mahu ni tadi. Dia kata, dia beri contoh tentang al-halaj. Al-halaj tu ketika dia berada di keadaan mahwun, hapus segala sifat diri sampai tak nampak, hanya melihat sifat Allah. Mahwun dekat situ, hapuslah fana. Jadi ketika dia sampai kepada fana dan dia turun kepada sakar, tapi dia tak sempat sampai kepada sahwun. Sahwun ni maksudnya jaga. Jadi sampai kepada muka surat 135 tu, dia menceritakan tentang apa yang disebut dalam Futuhatul Makkiyah, ataupun yang disebutkan tentang di dalam beberapa juga kitab Ahlu Sufi, ketika berlaku Ash-Shibli dengan Al-Hallaj. Ash-Shibli dengan Al-Hallaj, ataupun setengah riwayat mengatakan Siri Sakati dengan Al-Hallaj. Jadi dia kata Shibli mengatakan, aku meminum arak daripada bekas yang sama. Aku dan Hallaj meminum arak. Arak ni maksudnya mabuk zikir, bukan arak haram, bukan arak yang haram tu, bukan. Ni arak yang maksud dikatakan ialah mabuk zikir yang mabuk. Jadi mereka menisbahkan sebagai arak. Jadi dia kata aku dengan Hallaj ini meminum daripada meminum arak daripada bekas yang sama. Aku mabuk, Hallaj pun mabuk. Aku sedar, Hallaj tak sedar. Dia cakap begitu. Sehingga Hallaj pula mengatakan, kalaulah Shibli tahu apa yang aku tahu, nescaya dia akan ikut aku. Begitu juga Shibli pun mengatakan, jika Hallaj tahu apa yang aku tahu, nescaya dia akan ikut aku. Lebih kurang begitulah. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini nanti. Dia kata demikian presiden. Okey, baik. Pasti dia akan menduduki makam aku sekarang. Jadi dia kata, kalaulah Hallaj kata, kalaulah Shibli tahu apa yang aku duduk, mesti dia nak duduk tempat aku. Shibli pun mengatakan, jika Hallaj tahu apa yang aku duduk, mesti dia nak duduk tempat aku. Jadi nak menyebutkan, di situlah ada perselisihan. Cuma perselisihan itu saya tak nak tinggalkan sebagai perselisihan saja dekat sini. Suka saya nak sebutkan yang tu tuan. Kalau macam saya, sebabkan saya ni Tuan Naqsyabandi, jadi saya senang cerita tentang perjalanan mata pelajaran lah. Sebenarnya dalam mata pelajaran Naqsyabandi yang 36 tu, tempat Al-Hallaj adalah dekat darjah 4. 36 mata pelajaran tu, tempat Al-Hallaj tu, mabuk dia tu dekat darjah 4. Shibli punya mabuk tu dekat mata pelajaran 39, dekat mata pelajaran 29 ke atas. Itu sebabnya dia dapat kembali. Itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi kalaulah tuan-tuan nampak dekat situ, jadi sebab tu kita kata jangan kadang-kadang orang suka mendakwa fana ni tinggi. Fana dia tak tinggi. Yang tinggi tu adalah baqa', bukan fana. Fana ni bawah lagi. Jadi suka saya nak sebutkan supaya kita mengetahui. Dan tujuan kita bukan fana. Tujuan kita bukan kepada baqa'. Itu semua bukan tujuan. Walaupun itu setengah daripada makam yang wajib dilalui, tapi itu bukan tujuan kita. Sehingga dikatakan oleh ulama ataupun apa yang dilalui oleh para mursyid, setengah daripada murid itu bersarang dalam hati dia itu untuk bermimpi Rasulullah. Kadang kita mimpi suluk kan, kita tahu hati kadang budak-budak ni datang dalam perasaan dia untuk dia nak mimpi Rasulullah. Jadi dia sepatutnya di dalam suluk dia menuntut kepada Allah. Dia menuntut kepada dia tu dapat besok berjumpa dengan Rasulullah. Dia menuntut supaya dia dapat redha Allah. Dia menuntut supaya dia dapat diampuni Allah. Dia menuntut supaya dia tu dapat jadi hamba Allah seperti Rasulullah. Itu yang sepatutnya. Tetapi kadang-kadang di dalam perasaan dia, di dalam benak hati dia, dia nak mimpi Rasulullah. Dia nakkan kemuliaan karomat tu. Dia nak mimpi Rasulullah. Dia nak berjalan atas air. Dia nak berjalan atas angin. Dia nak itu. Apa yang dia nak, dia akan dapat. Jadi kalau dia nak mimpi Rasulullah, memang dia akan dapat. Tapi dia akan berhenti dekat situ. Dia duduklah kat situ. Orang lain semua naik ke atas, maka dia berhenti dekat makam mimpi je. Mimpi bukan satu benda yang tercela, dan benda mimpi setengah daripada karomat, tapi dia berhenti dekat karomat di situ lah. Jadi satu saya katakan begitu juga sama dengan orang yang menuntut kepada fana. Menuntut kepada fana, nak rasa gitu. Allah berhentikan kau dekat situ lah. Apa yang kau rasa berhenti kat situ lah. Sedangkan ada lagi makam-makam yang lain, iaitu makam yang paling tinggi adalah makam
kehambaan. Jadi makam kehambaan tu terletak pada baqa. Selepas daripada fana sampai baqa, sampai sedar, sampai jadi macam orang biasa, baru sampai kepada makam kehambaan. Sebab orang biasa yang dalam dia tu dibancuh dengan fana. Jadi luar biasa, dalam fana. Jadi sepatutnya itu yang kita kendaki. Tapi apa yang kadang-kadang bila murid-murid dia membaca kitab-kitab sufi, kemudian macam dalam kita ni disebut khilaf kan. Cuma saya putuskan ya, sebab khilaf ni kalau tak putuskan nanti tuan-tuan tak nampak nanti. Nanti ingatkan, oh yang ni lagi bagus ni sebab dia fana. Jadi dia bukan gitu. Yang fana tu sebenarnya bawah satu saya sebutkan tadi tu, mata pelajaran yang 36 tu, yang fana ni dekat darjah 4. Nama dia wukuf qalbi. Sebab tu wukuf qalbi ni kalau dalam tarekat Naqsybandi besar. Lepas daripada wukuf qalbi barulah ada 2 martabah, martabah hadiah, martabah, ada 3 martabah. Martabah hadiah, martabah ma'iyah, martabah qurbiyah. Kemudian barulah makam tahlil, kemudian barulah martabah mahabbah, martabah qurbiyah ke martabah apa satu lagi saya lupa. Kemudian barulah masuk pada martabah zatul sarfi, kemudian naik 8 martabah, kemudian baru naik pada martabah zatul mutlaq. Zatul mutlaq tu dah nak mula kepada makam jamak. Dekat situ dia dah nak mencapai kepada, dah nak masuk kepada mata pelajaran yang dinamakan sebagai baqa. Itu dia. Jadi mata pelajaran nak sampai daripada yang fana tadi jauh. Jadi satu saya kata jangan kita tertipu dengan apa? Dengan syaitan lah. Syaitan ajak untuk mabuk, jangan begitu. Kita semua benda tu adalah laluan, tetapi maksud kita adalah Allah. Maksud kita bukan nak mabuk, maksud kita bukan nak baqa, tak. Maksud kita adalah dawamul ubudiyyati zahiran wa batinan, dawamul hudur qalbi ma'allah. Dawamul qalbi, dawamul hudur qalbi, dawamul ubudiyyah, sentiasa ubudiyah, menghamba diri kepada Allah, zahir wa batinan. Zahir pun hamba, batin pun hamba. Dawamul hudur qalbi ma'allah. Itulah yang dikatakan sentiasa hati itu bersama dengan Allah. Jadi itu perbezaan dekat situ ya. Jadi yang nak disebutkan dekat situ adalah pada masalah yang nama dia, yang saya simpulkan ya, yang nama dia mahwun. Mahwun ni maksudnya fana, mahwun ni hapus. Dan sahwun, sahwun ni maksudnya jaga. Tengah-tengah tadi tu adalah nama dia sakar kan. Sakar tu maksudnya mabuk ya. Jadi mahwun dengan sahwun, mahu dengan sahu. Jadi mahu ni maksudnya mahu fana, sahwun tu jaga. Okey, sahwun tu jaga menuju kepada fana. Itu dia dua jalan tadi ya. Okey, kemudian terus ambil pada muka surat 135 ya. Bagi orang-orang yang mencapai makam ini, akan kita bertemu kembali bayang-bayang jalan kepada makrifat itu. Dalam doa Ibnu Athaillah Iskandari pada penutup kitab Hakikat dan Makrifat yang sangat penting bermakna Al-Hikam, bernama Al-Hikam, kita bertemu lagi dengan penggalan-penggalan doa yang berisi keyakinan seperti tersebut di atas. Katanya, oh Tuhanku, aku diperintahkan kembali kepada af'al. Kembalikanlah daku kepada alam itu. Oh, yang ni pun saya lupa nak sebut. Kita ada 4 tauhid tadi tu, iaitu ada af'al, ada asma, ada sifat, ada zat. Dalam 3 tauhid ni tadi, af'al ni boleh dirasai, boleh dilihat oleh orang yang tak ambil tarekat, tauhid af'al. Tapi tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat yang tak ada tarekat, dia tak sampai. Sebab perkara ni sangat dalam dan perkara ni tidak dapat diwariskan dengan lidah, maka dia mesti diwariskan dengan jiwa. Jadi jiwa tu mesti diambil daripada orang yang pernah memiliki jiwa. Jadi mesti mengambil daripada orang yang pernah mengambil ijazah, pernah mengambil ijazah. Adapun tauhid af'al, tak ada apa-apa pun boleh dapat, boleh faham dan boleh rasa. Tapi kalau 3 tauhid ni, asma, sifat dan zat, mesti daripada orang-orang yang ahli tarekat. Jadi Hallaj tadi kat mana dia duduk? Dekat tauhid asma. Hallaj tu duduk dia dekat tauhid asma. Dia mabuk dengan segala asma. Tu nantilah lagi akan datang, kita kalau ada masa kita sebutlah. Okey, saya dekat sini saya ringkaskan supaya tuan-tuan nampak dekat mana dan supaya nampak kesimpulan saja. Macam tu ya. Okey, kemudian belakang ni pula, menurut Syekh Zaki Ibrahim, syariah merupakan asas tarekat, merupakan cara dan wasilah, dan hakikat itu adalah natijah. Sama juga. Dan buahnya, nampak? Ia saling berkaitan. Barang siapa yang berpegang dengan syariat menerusi jalan tarekat, maka ia akan sampai kepada hakikat. Kaedah yang dipegang oleh golongan sufi ialah setiap hakikat yang bercanggah dengan syariat adalah zindik. Nampak? Setiap hakikat yang bercanggah dengan syariat adalah zindik. Itu sebabnya hakikat ni bukan, jangan kita ngajar-ngajar tanpa disulam dengan syariat. Okey.
Jadi qulubul arifin laha uyun tara ma la yarahu an-nadhirun. Jadi qulubul arifin laha uyun, dia kata hati orang-orang wali ni, orang-orang arif billah ni ada uyun. Ada uyun ni maksudnya ada mata. Tara ma la yarahu an-nadhirun, dia akan mata tu dapat melihat barang yang tak melihat oleh orang-orang yang melihat dengan pandangan biasa. Okey, syariat itu asas, tarekat itu wasilah, hakikat itu natijah dan buah. Menurut Al-Allamah Wan Zain Al-Fatani, syariat itu kapal, tarekat itu laut, hakikat itu permata. Ini sebenarnya tuan-tuan boleh dapatkan di dalam kitab Jami' Usul Awliya. Jami' Usul Awliya karangan Syekh Ahmad Al-Khumushkanawi Al-Naqsyabandi. Dia menyebutkan tentang ni. Dia kata syariat itu kapal, tarekat itu lautan, hakikat itu adalah mutiara, permata. Menurut kitab Ilham An-Nafi' Sayyidi Saleh Ja'fari menjelaskan mengenai syariat dan hakikat seperti berikut. Ia merujuk kepada kandungan surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 serta kisah Nabi Khidir alaihi salam. Manakala Al-Imam Zainuddin Al-Malibari menyatakan bahawa di dalam nazam tasawufnya, sesungguhnya jalan untuk menuju Allah itu ada 3, syariat, tarekat dan hakikat. Syariat umpama kapal, tarekat seperti laut dan hakikat adalah seperti permata yang tinggi nilainya. Syariat adalah berpegang dengan agama serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tarekat pula adalah untuk seorang salik sampai kepada maksud, iaitu menyempurnakan agama dia dengan ikhlas apa semua, dan dapat menyaksikan nur terjali dengan jelas. Sesiapa yang ingin mendapatkan permata, maka dia perlu menaiki kapal dan perlu menyelam ke dasar laut. Barulah kemudiannya akan mendapat permata. Begitu juga tarekat dan hakikat, wahai saudaraku, tanpa kamu beramal dengan syariat, maka kau tidak akan dapat menghasilkan kedua-duanya. Wajib di atas salik itu menghiasi zahir dan mengamalkan syariat bagi menerangi jantung hatinya dan menjadi tempat tumpuan Allah. Perkataan ini adalah perkataan Syekh Najmuddin Al-Kubra sebenarnya. Syekh Najmuddin Al-Kubra disebut tentang inilah, dia kata disebut tentang syariat itu adalah kapal, tarekat itu adalah laut, landasan dia, dan hakikat itu adalah mutiara. Siapa nak sampai kepada hakikat, dia kena naik kapal dulu. Mustahil dia pergi berenang-berenang sampai ke tengah laut, tak boleh, takkan sampai, mesti mati tengah jalan. Maksudnya mesti sesat. Sebab nak sampai ke tengah lautan yang dalam, kalau lautan yang tak dalam, bolehlah masuk melalui dengan berenang. Tapi kalau nak dapat lautan yang dalam, nak dapat mutiara yang betul-betul yang mutiara, mesti masuk kepada lautan yang dalam. Jadi lautan yang dalam tu perlu kepada kapal. Jadi naik kapal dulu, lepas tu mesti boleh menyelam. Kalau boleh menyelam, barulah dapat mutiara. Tapi kalau kapal tak naik, kapal tu syariat, tarekat tak masuk, menyelam tak nak menyelam, tak naik kapal, macam mana nak dapat mutiara? Duduk dekat atas darat, jadi tak dapatlah. Jadi sebab tu dia katakan kena hati-hati, mesti ada syariat, mesti ada tarekat, mesti ada hakikat. Jadi itu setengah daripada perkara yang saya nampak bolehlah yang kita nak simpulkan di dalam istimewa pada majlis-majlis yang tertutup seperti ini. Sebab nak menceritakan kepada orang luar susah. Menceritakan kepada orang luar tu susah. Cuma macam biasalah saya sebutkan, Negeri Sembilan tu kita ucapkan tahniah sebab keberadaan ulama-ulama sufi dia tu baguslah memperangsangkan untuk agama. Jadi kita simpulkan ya. Jadi apa yang kita dah ambil hari ni, ialah pada masalah yang pertama sekali, pada menceritakan tentang syahid dia pada masalah hakikat ataupun pada masalah makrifat. Apa yang saya bawakan tadi iaitu pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajar, Allah sendiri yang akan mengajar engkau. Jadi ilmu yang Allah sendiri mengajar ni, dia tidak akan dapat melainkan seseorang itu sudah benar. Kalau orang tu tak benar, dia hanya macam mana dia nak dapat Allah mengajar? Jadi macam mana dia nak tahu kebenaran yang datang daripada cermin hati dia? Jadi dia sendiri mesti benar daripada zahir dia sampai batin dia. Barulah wattaqullah, bila dia sudah bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah, barulah Allah mengajar akan dia. Kemudian daripada barang yang disebut juga di dalam Al-Quran, disebutkan bahawa inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad hati, semua itu akan ditanya. Jadi pada masalah syariat, pada masalah pendengaran dan juga pada masalah fuad. Fuad ni dua bahagi. Yang pertama pada masalah tarekat dia, yang kedua pada masalah hakikat dia. Pada masalah tarekat, pada masalah khusyuk, ikhlas itu semua. Pada masalah hakikat ialah pada masalah ghaflah, pada masalah syuhud.
pada masalah fana, pada masalah baqa, pada masalah apa, pada masalah mukasyafah, pada masalah mukafahah. Itu semua pada masalah hakikat. Jadi dalam ni semua ni akan ditanya. Pada masalah khusyuk, pada masalah riya, pada masalah ujub akan ditanya tarekat, dan juga pada masalah syuhud, pada masalah ghaflah, pada masalah zikir, pada masalah tadakkur. Itu semua disebut di dalam hakikat. Jadi kedua-dua tu akan ditanya. Hakikat pun akan ditanya, at-tariqah pun juga akan ditanya. Jadi oleh sebab itulah pentingnya ilmu hakikat ini. Kemudian masuk kita kepada masalah ta'rif hakikat. Disebut dekat situ, saya ringkaskan, kita ada hakikatul ma'rifatul haq dan kita ada ma'rifatul hakikah. Jadi ma'rifatul haq kita dapatkan melalui tarikat dan hakikat, iaitu kita mengenal Allah dengan jalan fana. Kita mengenal Allah yang pertama dengan jalan usuluddin, kemudian usuluddin fardu kifayah, kemudian kita dapat dengan jalan fana, jalan muraqabah sampai kepada musyahadah, kemudian kita dapat daripada jalan al-baqa. Itu pada masalah ma'rifatul haq. Kemudian ma'rifatul hakikah, yang kita dapat makrifat secara hakikat, itu seorang pun tidak akan dapat mengetahui Allah secara hakikat. Kemudian kita ada juga di dalam tu, nanti tuan-tuan ulang sendiri ya. Kita ada ma'rifatul tasawuf, kita ada ma'rifatul kita ada hakikatul tasawuf, kita ada hakikatul ma'rifah, dan kita ada hakikatul haqaiq. Jadi tiga-tiga perkara tu telah kita sebutkan tadi, dan yang paling akhir kita membicarakan tentang as-sahu, al-mahu dan sahu. Al-mahwun dan sahwun. Al-mahu dan sahu. Jadi mahu tu maksudnya ialah fana, sahwun tu ialah jaga. Dan perjalanan ahli sufi sampai kepada Allah itu dengan dua jalan yang disebut oleh ulama sufi. Satu dengan jalan salik, satu dengan jalan jazbah. Salik daripada sahu kepada mahwun, jazbah daripada mahwun kepada sahu. Kemudian kita putuskan bahawa bukan semestinya dan kita putuskan bahawa salik boleh mendapat jazbah, tapi jazbah tidak mendapat suluk. Dia tak akan dapat jalan suluk. Jadi juga kita putuskan juga orang-orang jazbah mendapat daripada jazbah jikalau dia itu sedar, jikalau dia itu tak sedar dan dia berkata dengan perkara-perkara yang mubaham, tidak boleh dijadikan guru. Jadi orang-orang yang boleh menjadi mursyid mesti datang daripada jalan suluk, mesti datang daripada jalan tarbiyah, mesti datang daripada jalan bai'ah, mesti datang daripada jalan ada guru mengizinkan. Begitu lagi akan datang, tuan-tuan akan pelajari dalam bab yang lagi akan datang pada masalah syekh dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira setakat ini dulu kita punya pertemuan kita. InsyaAllah akan disambung pada masa-masa yang lagi akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل